Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih tuan pengurusi majlis dihormati, pengurusi masjid, nazir masjid dihormati, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, ahli jawatan kuasa masjid, orang tanggungjawab masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, ustaz-ustaz dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sihat. Ya, alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi bila Allah sayang seseorang, Allah pilih orang tu untuk duduk dalam majlis ilmu. Bila Allah sayang seseorang, Allah pilih orang tu untuk menyebut atau mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab jadi kita bersyukur pada Allah sebab Allah yang pilih kita datang sini. Siapa rasa Allah yang bawa dia datang sini, angkat tangan. Dah boleh balik dah. Kalau kita sedar yang bawa kita Allah, kita akan rasa tenang, kita rasa bahagia. Sebab yang bawa kita ialah Allah. Kalau kita diberi satu anugerah oleh seseorang, mungkin diberi anugerah oleh sultan, oleh agung, atau apa-apa pertubuhan dalam dunia yang besar-besar, anugerah tu berharga. Tapi tuan-puan sekalian, tak ada anugerah lebih besar daripada bila Allah pilih kita masuk dalam masjid ni. Tak ada anugerah yang lagi besar daripada kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, dia diberi keluarga, diberi mak ayah, diberi kenderaan yang baik, diberi rumah yang baik, diberi kesihatan dalam hidup, diberi bernafas siang malam 24 jam, diuruskan kehidupan semua sekali. Tapi dia tak kenal yang bagi semua ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidup dalam dunia lama, mungkin dia orang paling bijak dalam dunia, macam Donald Trump. Dia hidup dah lama, kaya, berniaga hebat, bisnes dia besar sebelum jadi presiden dalam dunia ni, dekat Amerika. Tapi dia pergi semua majlis-majlis persidangan dalam dunia. Tak ada persidangan dia tak boleh hadir. Kalau dia hadir persidangan tu, tempat dia berbeza daripada orang lain. Kalau mesyuarat-mesyuarat dalam dunia, dia tekan butang bercakap tu, orang lain tak boleh bercakap. Tapi dia tak kenal yang bagi rezeki pada dia ialah Allah. Dia belum kenal yang aturkan hidup dia, yang bagi dia kehidupan bernafas siang malam ialah Allah. Untuk itu kita bersyukur pada Allah, sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kenal Tuhan, kenal Rabb kita. Bila kita kenal Rabb kita akan bahagia dalam hidup kita. Kita akan rasa bersyukur pada Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena syukur bila dapat sebut nama Allah SWT. Saya masa azan anak nombor 3, anak 4 orang kecil-kecil lagi. Masa azan anak nombor 3, azan je saya menangis. Masa azan anak nombor 3 tu nangis dalam bilik operation bedah nombor 3 tu. Doktor bedah perut isteri kan. Rupanya luas perut wanita ni, perut lelaki tak tahulah, tak pernah tengok lagi. Tapi luas rupanya perut tu, dalam tu berlapis-lapis Allah jadikan. Saya tak pandai tapi saya nampak berlapis-lapis. Keluarkan baby tu, bila saya tengok, oh macam ni. Bila saya dapat je baby tu, saya pegang, saya azan, saya qamat. Bila saya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba rasa sebab menangis. Nurse tu datang kat saya, "Ustaz, kenapa menangis?" Dia mengorat saya sikit. Taklah, dia kata, "Kenapa menangis?" Saya kata, "Ada pakcik yang sangat saya sayang. Dia baik orangnya. Dia suka tolong orang. Dia rajin. Dia hormat orang tua. Dia suka tolong orang miskin. Tapi dia dah mati, dah meninggal dunia. Dia tak kenal Tuhan yang bagi makan dan minum pada dia ialah Allah. Anak saya lahir dalam dunia belum pandai cakap, cuma pandai menangis. Tapi dia tak faham apa saya cakap.
dia tak boleh balas jawab apa saya cakap. Tapi anak saya lain lahir dapat dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita bersyukur bila mana kita telah diberi Islam ini. Kata Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, kejatuhan dan kehinaan umat ini yang pertama apabila dia mencemburui apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kita jadi hina sebab kita sibuk tengok apa yang orang kafir miliki, sehingga kita terlupa apa yang kita miliki. Kita memiliki kekayaan paling besar dalam dunia. Semua tuan-puan depan saya ni, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik kat belakang tu, kita semua ialah orang yang paling kaya dalam dunia. Saya cakap depan tuan-puan ni, saya rasa berbesar hati. Maksud saya rasa hormat pada tuan-puan sekalian. Sebab tuan-puan depan saya ni bukan calang-calang orang. Setiap tuan-puan ini telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tangisan Nabi, air mata darah Nabi, air mata dan tangisan Khadijah radhiyallahu anha, air mata dan tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu, air mata dan tangisan Zainab radhiyallahu anha anak Nabi, air mata dan tangisan Ruqayyah radhiyallahu anha, air mata dan tangisan Ummu Kalsum radhiyallahu anha, air mata dan tangisan Fatimah radhiyallahu anha, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, asbab tangisan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Semua tangisan mereka hasilnya ialah tuan-tuan dan puan-puan duduk depan saya. Sayyidina Ali masa diriwayatkan satu cerita, kata beliau asbabun nuzul ayat Al-Ahqaf ayat 15. Kata beliau, satu-satunya muhajirin, orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah dengan Nabi, satu-satunya orang muhajirin yang seluruh keluarga di Islam cuma seorang. Satu-satunya muhajirin yang keluarga di Islam semua sekali, mak ayah Islam, keluarga Islam, cuma seorang. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia kata surah Al-Ahqaf ayat 15 ini diturunkan disebabkan itulah doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya tanya Talhah, anak dia degil, apa nak baca? Talhah radhiyallahu anhu sahabat Nabi kata, jangan tinggal baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Ni doa Abu Bakar Siddiq. Dalam ayat tu kata ketika beliau berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun, Abu Bakar Siddiq baca doa ni. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38. Nabi 40, Abu Bakar Siddiq 38, dia masuk Islam. 2 tahun lepas tu Abu Bakar Siddiq baca doa ni. Dalam kisah Asbabun Nuzul dia baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bila saya jumpa mana-mana ustaz, saya tanya apa doa supaya bapa saya supaya keluarga saya dapat hidayat, apa doa supaya abang kakak saya yang belum Islam dapat Islam. Semua orang ajar saya doa ni. Mana-mana ustaz saya jumpa, saya minta apa doa saya boleh baca, apa petua saya boleh amalkan. Mana-mana orang saya jumpa, setiap kali dia ajar surah ni, ayat ni, saya baca sambil-sambil lalu. Dalam kata lain, kadang-kadang rasa malas juga nak baca, baca sambil-sambil je, suka-suka je baca, tak apalah baca je lah, belajar-belajar. Tapi satu hari saya baca ayat ni tepi kubur mak saya. Hari tu baru saya tahu betapa mujarabnya doa ni. Ya, saya amalkan dalam hidup saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, cuma seorang yang keluarga muhajirin yang benar-benar semuanya Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi depan saya ni semua tuan-tuan ni, semua perempuan kat belakang tu, semua tuan-puan depan saya ni, saya yakin kebanyakannya semua sekali, mungkin 99% yang dekat depan ni seluruh keluarga tuan-puan Islam. Ada tak orang dalam dunia lebih kaya pada tuan-tuan dan perempuan sekalian? Ada tak orang yang lebih mulia daripada tuan-tuan dan perempuan sekalian? Sebab tu tuan-tuan dan perempuan saya bukan calang-calang orang. Allah yang beri tuan-puan semua Islam disebabkan tangisan dan air mata pengorbanan orang-orang yang terdahulu. Untuk itu kita belajar menghargai Islam ini, menghargai Islam ini, menghargai anak-anak kita kerana Islam dalam diri mereka, hargai mak ayah kita kerana Islam dalam diri mereka. Rabbi auzi'ni, wahai Allah tunjukkan aku, ilhamkan aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, tunjukkan ilham pada aku bagaimana aku nak bersyukur kepada engkau.
Macam mana aku nak bersyukur kepada engkau, an'amta alayya wa ala walidayya, dan supaya macam mana kami nak bersyukur atas nikmat engkau kepada kami dan nikmat yang kau beri kepada mak ayah kami. An'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Tunjuk kepada kami bagaimana nak beriman dan beramal soleh, tardahu, hanya semata-mata untuk redha engkau, bukan untuk pujian orang, bukan untuk penghargaan orang, bukan untuk orang sokong kita, bukan nak orang sayang kita, bukan nak orang hormat kita, orang hina, keji kita, merajuk kita, mengalak. Orang beriman ni orang suka ke tak suka, orang sokong ke orang tak sokong, orang hargai atau tidak, orang pandang atau tak, orang puji atau orang hina, dia akan terus jalan ke depan, gelap atau terang, bahaya atau selamat. Kalau ini perintah Allah, mereka akan terus melangkah ke depan, sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau apa pun jadi, dia akan terus ke depan sebab ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu syukur pada Allah. Tuan-puan semua depan saya ni bukan calon-calon orang. Yang paling senior sekali umur berapa paling senior? Siapa paling senior, paling lama sekali? Yang dah hidup paling lama. Siapa paling lama kat masjid ni? Orang masjid. Siapa? Ada umur 80 tahun? 80 ke atas ada? Masya Allah, angkat tangan siapa umur 80. Saya bagi hadiah nanti. Siapa umur 70 tahun ke atas, angkat tangan. 70 tahun 70 tahun ke atas. Tak ada? Kena angkat tangan. Haji umur apa? Tuan Haji, Ustaz 72. Nama Tuan Haji? Haji Yunus. Haji Yunus. Haji Yunus 72 tahun. Haji Yunus orang bertuah 72 tahun. Ustaz ke Tuan Haji 72. Ada lagi tua siapa? 84. Ada sini dalam masjid ni. Haji apa? Haji apa? Tak ada. Menyorok ke? Tak nak ngaku 72. Ada seorang 84. Jadi Haji Yunus, katalah Haji Yunus lah, 72 tahun, atau ada yang lebih lagi. Haji Yunus ni orang kaya, sebab 72 tahun kenal Allah tu Tuhan dia, Rabb dia. 72 tahun dapat sujud kepada Allah. 72 tahun telinga ni daripada lahir dulu dengan azan, ayah atau keluarga Haji Yunus azan, sampai sekarang 72 tahun dapat sebut nama Allah. 72 tahun Haji Yunus dengar nasihat ceramah tazkirah yang cakap kat depan ni Cina mana tak tahu. Haji Yunus datang duduk sini dengar Cina ni cakap, duduk depan-depan sekali, khusyuk dengar. Tuan-puan tahu siapa yang pilih Haji Yunus datang masjid hari ini? Kalau tuan-puan nak tahu, yang pilih Haji Yunus datang masjid hari ini ialah Allah. Dan tidak ada anugerah lebih besar daripada ni dalam hidup. Allah sayang Haji Yunus. Allah sayang semua tuan-tuan haji yang umur dah umur lebih 50, 60 tahun. Allah sayang tuan haji semua. Malam-malam sujud syukur, nangis ke Allah. Ya Allah, saya bukan sesiapa, saya tak ada apa-apa, saya tak pernah punya apa-apa, tapi Engkau pilih saya dapat kenal Engkau. Kalau saya tak kenal Engkau, saya tak tahu apa jadi hidup saya. Ya Allah, terima kasih bagi saya Islam. Bayangkan Haji Yunus dah berapa orang lah tengok isteri kat sebelah, dan syukur ya Allah bagi isteri saya yang beriman kepada Engkau. Tengok anak-anak malam-malam cium anak-anak. Ya Allah, kerana tangisan pengorbanan Nabi, anak-anak saya dapat kenal Tuhan. Tengok cucu-cucu kita, pergi pada cucu-cucu, cium mereka, kata ya Allah terima kasih kerana pilih cucu-cucu saya beriman. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ramai-ramai ni ada anak kecil-kecil, umur kecil-kecil ni. Abang yang tengah dukung anak tu, berapa umur anak abang? Berapa umur anak abang? Setahun. Apa nama dia? Yusuf. Jadi anak abang kita Yusuf umur dia setahun. Setahun. Hari ni dia duduk situ, dia pun tak faham, dia nak main je tu, tapi dia duduk, bapak dia peluk dia supaya anak dia tak berlari. Dia peluk. Setahun Yusuf dengan ceramah Abid Liu Cina, dia duduk kat dalam ceramah ni. Selamat tak cakap Cina. Kalau cakap Cina mungkin Yusuf terus tak faham. Tapi cakap Melayu pun Yusuf tak faham. Tapi kerana kasih sayang Allah abang, Yusuf dapat dengar nama Allah. Sebab tu kata ulama, kerugian dan malapetaka yang besar atas orang Islam bila dia tidak sedar apa yang dia ada, dia mencemburui apa yang dia tak ada. Dia sibuk cemburu pada orang-orang kafir, tengok kehidupan orang kafir, dia cemburu. Sebenarnya dia ada benda berharga yang patut dia kongsikan dengan umat ini, tapi dia tidak kongsikan. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, mengenal Allah ialah anugerah yang sangat besar. Sebab itu melihat keluarga kena rasa sayang. Kita kena tengok isteri rasa sayang, tengok mak ayah rasa sayang,
Tengok anak-anak kita rasa sayang, tengok keluarga kita, kita kena sayang dia. Saya malam-malam selalu daripada 12 tahun semenjak saya belajar kenal Allah, saya memang mana-mana saya nampak budak motor semua saya singgah. Saya tak ada lorong saya tak singgah. Masa jumpa je mesti saya singgah bagi salam daripada saya kecil-kecil tu. Ada orang bimbing saya buat begitu. Jadi mana-mana orang saya singgah. Kawan saya tingkatan 1, 7 orang Cina, kawan saya masuk Islam, 7 orang. Saya punya cikgu Cina, saya pegang kaki dia. Cikgu sains. Saya kata, cikgu tolonglah mengucap. Cikgu mengucap sekali je, saya jadi saksi untuk cikgu di akhirat nanti. Cikgu tu pening kepala dia. Last kali dia, lepaslah kaki saya, lepas kaki saya. Saya kata saya takkan lepas kaki cikgu selagi cikgu tak mengucap. Masa tu terlebih semangat macam teroris dah. Last kali cikgu tu mengucap, saya suruh ikut saya mengucap. Lepas saya lepas dia terus lari daripada saya. Gila budak ni kan. Dia terpaksa mengucap, dia kesian kat saya. Tengok saya nangis-nangis. Saya nak beritahu tuan-puan sekalian, saya jumpa mana-mana orang saya kesian. Saya tahu kalau mereka dapat mengucap dalam hidup dia mengaku Allah Tuhan. Saya dengar hadis Nabi, kalaupun dia dihumban dalam neraka dan dia mungkin dia tak amal dia tak banyak mana, tapi kalau dia pernah mengucap syahadah, akhirnya dia akan dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Saya masih nenek saya nazar terbaring, saya jaga dia. Dia Cina, dia jaga baik. Saya jaga dia masa baring. Saya tak berhenti mengucap kat dia. Kat telinga dia saya mengucap. Saya jaga nenek saya. Orang lain datang pasang lagu Cina, pakcik-pakcik saya pasang lagu macam macam apa, macam bersilat tu kan. Kalau kita silat dia berkungfu lah. Dia ada lagu, kalau bilik ICU kalau Cina pasang lagu tu je supaya dia bersemangat untuk terus hidup. Saya nampak dah nenek saya memang tak lama dah. Saya tak berhenti mengucap kat tepi telinga dia. Tapi saya tak dengar dia ikut saya langsung. Tapi saya menangis sebab saya fikir nenek saya yang saya sayang, dia sangat baik, tapi dia tinggalkan dunia. Dia tak sempat kenal yang berjaga dia selama ni ialah Allah. Musibah yang paling dahsyat dalam dunia ini kalau kita mati tapi tak kenal Tuhan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi dosa yang sangat besar bagi orang Islam yang mana tidak menghargai ahli keluarga dia. Tidak menghargai ahli keluarga. Semua orang Islam ini suci. Yang kotor itu ialah dosa. Kalau anak kita jahat berdosa, yang kotor tu dosa dia. Kalau saya cakap ada satu emas isteri tuan-puan jatuh dalam lubang tandas, dia pergi tandas, tiba-tiba emas kat tangan dia harga 15,000 terjatuh dalam lubang tandas, apa dia buat? Mesti dia terus seluk kat dalam tu kan. Dia tak ingat dah dalam tu ada katak, ada tikus besar keluar kat situ. Dia seluk tangan dalam tu, dia akan ambil. Kalau tak pun dia geli, dia dah pening dah, dia nangis. Kita pun tengok isteri nangis, kenapa yang? Abang, saya punya emas jatuh dalam lubang tai. Suami dia terus seluk dalam tu, berlari masuk seluk. Ataupun kalau jiran dia terdengar, jiran dia berlari, dia tolong ambil dalam tu. Kalau awak tak nak, biar saya ambil. Tak, kalau beritahu mana-mana orang, tak ada orang akan kata gelilah. Tak ada satu orang pun akan cakap biarlah emas tu emas dunia je, biar tak payah kutip. Tak ada orang akan cakap macam tu. Semua orang terdengar, lah kenapa tak ambil? Kan emas, kenapa tak seluk? Ambil emas tu, keluarkan. Kenapa bodoh sangat? Kan emas tu, kenapa tak ambil? Semua orang tak berbahas dah. Tapi bila orang Islam sesat, jauh daripada kebaikan, ramai orang berbahas, begitu, begini. Setiap orang Islam ini suci. Tapi yang kotor tu ialah dosa. Sebab tu tanggungjawab kita menyelamatkan setiap orang yang sesat, bawa dia kepada kebaikan. Sebab tu ketua keluarga yang baik, ku anfusakum wa ahlikum nara, ketua yang terbaik ialah menyelamatkan ahli keluarga dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya malam-malam bila saya tengok budak-budak, saya jalan kat dataran Merdeka, saya tengok budak, saya turun-turun 5 minit je, saya nampak ada budak rambut merah. Saya fikir nak cakap ke tak, dakwah tak, memang tak lah kalau mula dengan dakwah. Saya dah biasa buat dah kan. Lepas tu yang saya punya pembantu saya, sama-sama kawan saya tolong drive tu, dia kata, ustaz, sian dia, dakwah lah dia. Aduh, nak dakwah macam mana? Ramai sangat dia orang lelaki perempuan tu. Kita pergi belah sini, nanti yang lelaki tu datang kat kita, yang perempuan tu mesti berundur. Saya pun turun. Saya turun-turun, saya cakap dengan dia. Saya cakap dengan yang laki-laki tu. Cakap tiba yang kat belakang tu pandang saya. Saya tanya agama apa? Dia kata saya agama sekian. Tapi dia dengar saya cakap, dia kata saya teringin jugalah Islam. Saya suka Islam. Bila dia cakap dia suka Islam, terus saya kata dengan dia, adik, yang temukan kita malam-malam ni ialah Allah. Allah yang maha kaya tengah tengok saya. Allah yang maha besar tengah tengok adik.
adik, ada seorang lelaki. Allah sayang manusia ini, Allah hantar Nabi-Nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Moses, Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Isa, Jesus, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhir. Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat baik, dia sayang kat adik. Nabi Muhammad sebelum wafat, sebelum meninggal, Nabi Muhammad pesan pada saya supaya beritahu pada adik bahawa sebenarnya hidup kita ni yang jadikan segala-galanya ialah Allah. Tak ada banyak Tuhan, cuma satu. Nama Tuhan kita cuma satu. Nama Tuhan kita ialah Allah. Kalau adik mengaku sedar tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, hidup adik akan bahagia, selamat, tenang, sejahtera. Hidup adik akan berubah dunia dan akhirat. Kalau adik mengucap, adik akan bahagia. Tapi kalau adik tak bahagia, adik jumpa dengan abang semula, adik jumpa saya, awak jumpa saya, awak tampang muka saya kuat-kuat. Dia dengar, dia kata saya memang nak masuk Islam. Saya tu ajar dia mengucap. Bila dia mengucap, dia nangis, mata dia bergenang. Lepas tu dia peluk boyfriend dekat sebelah. Dia belum tahu apa-apa lagi. Jadi dia peluk boyfriend dia nangis. Balik dia update dekat Instagram dia. Tengah malam dekat dataran Merdeka, Allah hadiahkan saya dapat kenal siapa sebenarnya Tuhan saya. Saya nak beritahu tuan-puan sekalian, dia gembira masuk belajar kenal Allah, dia seronok. Saya kata belajar apa sekarang? Dia belajar semayang. Dia kata dia seronok dapat Islam, dia seronok dapat Islam. Saya jumpa satu orang India lepas ceramah macam ni, dia nampak saya, perempuan, dia bawa anak. Dia kata, "Ustaz, anak saya ni tak berhenti menangis. Boleh tak Ustaz baca apa-apa supaya anak saya berhenti menangis?" Saya kata kalau saya doa memang makbul, sebab yang makbulkan doa saya Tuhan saya yang maha baik. Jadi kalau saya doa sekarang, budak ni mesti berhenti nangis. Tapi lepas saya habis doa, nanti balik dia nangis balik, sebab puan tak bahagia. Nanti puan pukul balik anak ni, dia menangis balik semula. Mak dia menjerit, menangis balik anak tu. Jadi dia pun kata, dia pun cerita masalah hidup dia. Saya beritahu pada dia perkataan yang sama. Dia mengucap syahadah. Bila dia mengucap syahadah, dia nangis. Saya kata, apa rasa sekarang? Dia kata, "Ustaz, saya rasa bahagia sekarang. Ustaz, saya rasa bahagia sekarang." Tadi semalam ada seorang pelajar UiTM. Dia kata, "Ustaz, semalam genap 4 tahun lepas Ustaz ajar saya syahadah. Lepas habis ceramah kat UiTM, habis ceramah tu di hujan-hujan, masa tu hujan lebat. Separuh kelas tu bukan Islam. Tajuk ceramah Finishing School, cerita pasal cara bekerja, adab bekerja. Habis tu hujan. Bila hujan, saya doa. Saya doa tu nangis. Saya kesian, saya sedih, tak dapat nak cakap kat dia orang bahawa dalam dunia ni Allah Tuhan kita. Habis je saya ceramah tu, saya keluar. Dia tanya saya tengah hujan, hujan rintik-rintik. Dia pun mengucap, dia masuk Islam. Dia ada kembar dia. Tahun lepas kembar dia pula masuk Islam. Dia kata dia dengan kembar dah lama nak jumpa saya semula. Dia nak jumpa balik sini, nak jumpa, nak cerita bagaimana nikmatnya jadi orang Islam. Tuan-tuan sekalian, ramai orang saya jumpa, bila mereka mengucap syahadah, mereka bahagia. Sepatutnya orang paling bahagia dalam dunia ni siapa? Patutnya siapa? Orang Islam. Tuan-puan semua patutnya bahagia. Kalau ada mana-mana antara tuan-puan tak bahagia, tak sepatutnya begitu. Sebab tuan-puan orang Islam. Orang Islam mesti bahagia. Bahagia tu bukan bila jadi kaya. Bahagia tu bukan bila kita kahwin. Bahagia bukan bila dapat anak. Bahagia bukan bila kita dapat apa yang kita nak. Bahagia tu kat sini. Bahagia tu kat sini. Bila hati kita benar-benar yakin la ilaha illallah, kita benar-benar merasai Allah Rabb kita, mana kita pergi dalam dunia bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa hujan, riwayat Bukhari, Nabi keluar kena kat hujan, Nabi kenakan diri kat hujan. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, hujan kat sana pula bukan pelan-pelan, hujan. Ya Rasulullah, hujan." Nabi kenakan diri kat hujan. Nabi SAW kata, hujan ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pergi dakwah kat China, orang kenakan dia, ada menteri-menteri ni khianat sahabat, benci supaya sahabat ni kena bunuh, buat biadab depan orang besar. Dia bagi makan buah-buah yang teruk, makanan yang tak elok. Sahabat makan, ada yang tak suka, dia letak pelan-pelan, tapi tak ada satu orang pun merungut. Maka bila ada orang takdir Allah, ketua raja ambil, dia rasa, dia tengok makanan ni makanan yang busuk, tak elok. Terus dia kata, "Macam mana kamu boleh buat muka biasa?" Raja terus termuntah, "Apa benda dia bagi kamu makan? Malu aku sebagai ketua ni." Kata sahabat Nabi, "Kami orang Islam tak pernah lihat apa yang kami makan. Bahkan kami lihat siapa yang beri kami makan. Nabi Muhammad SAW yang kami cintai tidak pernah komplain makanan yang dia makan."
Orang Islam nak komplain makanan pun malu. Tahu sebab apa? Walaupun nampak mak sediakan, isteri sediakan, kedai sediakan, tapi yang takdirkan kita bertemu makanan ni hari ini ialah Allah. Kalau orang yakin pada Allah, dia dalam hidup dia tenang, bahagia. Anas bin Malik, dia kata aku duduk dengan Nabi daripada umur 8 tahun selama 10 tahun sampai 18 tahun. 8 tahun sampai 18 tahun, 10 tahun. Orang biasa, budak biasa, banyak buat salah. Dia pernah pecahkan barang-barang zakat kat rumah. Sahabat semua marah, kenapa kamu susahkan Nabi? Ya Allah, apa benda kamu susahkan Nabi? Nabi kata apa? Biarkan dia. Apa yang berlaku ini telah ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir lagi. Anas bin Malik kata, Nabi tak pernah sergah dia. Nabi tak pernah kata, kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Dah tu macam mana Nabi bimbing dia? Nabi sama-sama bawa. Dulu budak-budak jadi baik sebab orang Islam tu baik. Saya pernah dengar ceramah, satu orang alim, masa tu saya budak-budak lagi, yang bagi ceramah, Syed Ahmad Khan Namatullah Alaih. Dia cerita pasal didik keluarga daripada pagi sampai malam. Sampai malam dah meninggal dah ulama ni. Dia tanya, apa kamu dapat daripada saya punya cakap ni? Apa kamu faham? Seorang-seorang bangun. Saya balik nanti, saya nak didik anak saya macam ni, macam ni, macam ni. Saya balik nanti nak didik isteri anak saya macam ni, macam ni, macam ni. Balik nanti saya nak buat begini, nak didik begini. Semua mula saya nak didik isteri anak saya. Tahu tak Syed Ahmad Khan kata apa? Dia garang sikit. Saya cuma ulang apa dia cakap. Saya tak cakap kat tuan-puan, saya ulang apa dia cakap. Dia kata bapak lembu, anak lembu. Dia kata bapak lembu, anak lembu. Bapak lembu, anak lembu. Semua orang marah. Garang betul ulama ni. Bapak lembu, anak lembu. Orang tanya dia dekat bilik, Ustaz Maulana, kenapa cakap macam tu? Kata dia, kata Syed Ahmad Khan Rahmatullah Alaih, dia kata, saya cerita daripada pagi bagaimana nak hidupkan rumah tangga dengan amal agama, tapi kamu faham balik nanti saya didik keluarga saya begini, begini, begini. Syed Ahmad Khan kata, bukan begitu. Balik nanti, mulai sekarang, sepatutnya ayat dia mulai sekarang, saya akan jadi begini, begini, begini. Islam tu dalam diri kita. Kalau kita beragama, kita masuk sebuah keluarga, anak-anak kita akan dapat agama. Agama tu dalam diri kita. Agama tu dalam diri kita. Kita suka baca Quran, bimbing keluarga kita sama-sama baca Quran. Kita solat berjemaah, bawa anak lelaki kita solat berjemaah. Mak solat awal waktu, bawa anak-anak sama-sama solat. Kita sama-sama buat. Itu agama. Agama dalam diri. Kalau tuan-puan saya hantar dekat Amerika, Amerika tu jadi Islam. Saya hantar tuan-puan dekat mana-mana dalam dunia, dunia itu berubah, terkesan. Walaupun tuan-puan cuma orang biasa-biasa, sebab bersama kita ialah Allah. Tapi kalau diri kita tak ada agama, kita pergi mana dalam dunia orang tak terkesan. Bahkan kita terkesan dengan orang. Orang lambat semayang, kita lambat semayang. Orang cerita dunia, kita cerita dunia. Orang jadi teruk, kita jadi teruk. Musim bola, cerita bola. Musim ni, cerita ni. Musim bulan, kata orang, kata orang. Musim ni cakap gini, musim ni begini. Tapi orang beriman tak? Innal ladzina qalu rabbunallah. Apa musim pun datang, dia kata Tuhan kami ialah Allah. Siang malam dia puji Allah. Orang nak cerita apa, cerita. Dia tak boleh, tak tenang. Kalau tak puji Allah tu bukanlah dia hamba Allah yang baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena belajar sayang keluarga kita kerana Allah. Kita kena jadi orang baik untuk bimbing keluarga kita. Dalam dunia hari ini dah kurang orang baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia hari ini kurang orang baik macam Nabi, macam sahabat. Sebab tu dunia ni tak berubah. Untuk tu kita kena bercita-cita untuk bersifat berakhlak macam Nabi Muhammad SAW dan bersifat dan berakhlak macam para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Saya malam-malam saya tengok budak-budak kecil-kecil sampai belas-belas orang. Kalau hari Sabtu tu dekat KLCC tu kan, penuh budak-budak. Rambut warna hijau, warna merah, tegak-tegak rambut. Semua pakai, hidung pakai pin, telinga pakai pin. Semua satu badan pakai pin, laki perempuan. Umur 9 sampai 17 tahun, 16 tahun. Malam-malam tidur bawah jambatan, atas jambatan. Anak-anak ada yang ada mak ayah, ada mak ayah orang senang, ada mak ayah orang susah. Macam-macam latar belakang budak-budak ni, tidur merata-rata. Duduk tepi jalan. Tapi bila saya jumpa budak-budak ni, saya suap ni, dia buka mulut. Dia seronok kena suap. Ustaz suap lagi, lebih-lebih pula budak-budak ni kan. Suap lagi ustaz. Yang perempuan-perempuan tu umur 14, 15, 16 pakai suap pendek. Lagi pendek pada keluarga saya engineer pakai suap pendek. Pakai suap pendek, pakai semua lawa-lawa malam-malam. Duduk tepi-tepi 1, 2, 3 pagi setiap malam. Macam malam ni kalau lepas ceramah, kalau segi pusing kan, saya nampak lah dia orang kat mana-mana. Saya dah tahu dah tempat dia orang melepak-lepak tu, saya pergi.
budak kecil-kecil, lelaki perempuan, semua isap ukur, ada yang pegang gam, hidup gam kerja dia. Saya pergi tengok, yang perempuan berkata, "Ustaz, suap saya." "Tak boleh dek, kau suap je sama kau perempuan tu kan." Lepas tu makan. Bila saya bawa dia orang sewa bilik, kadang-kadang 2-3 kali sewa bilik, kadang-kadang saya bawa ke mana-mana, surau ataupun dekat rumah saya tu, saya bawa semayang sama-sama saya. Saya dah semayang, saya semayang lagi sekali. Nak jadi imam dia orang. Saya bayangkan dia orang mesti main-main. Dia orang tak main-main, dia semayang elok. Habis tu dia orang tanya soalan, macam-macam soalan. Seronok dia orang tanya soalan agama, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini. Lepas tu saya peluk budak-budak tu. Bila saya pergi sekali-sekala petang-petang, lalu kat KLCC tu dia orang nampak saya, dia orang panggil kat luar tu kan, semua budak-budak kecil seokok, dekat beratus orang seokok. Dia nampak saya, semua panggil, "Ustaz, mai sini." Budak-budak perempuan tu panggil saya macam panggil budak. Dia tak tahu pun saya kerja ceramah-ceramah ni. Baru-baru ni baru dia orang tahu. Sebelum ni tak tahu. Dia kata, "Ni bang, mai sini bang." Saya pun berlari kat dia orang. Pergi, "Ustaz, cerita sikit pasal agama sikit 5 minit." Saya pun cerita dia orang, cerita. Lepas tu saya belah sana pula panggil, "Ustaz, mai datang kat geng kami pula, cerita agama, cerita Nabi Nuh." Lagi cerita Nabi Nuh pula. "Ustaz, geng kami pula cerita Nabi Ibrahim." Belah sana nampak yang lari-lari, yang belum kenal lagi, yang belum kenal semua lari. Dia jumpa saya, dia peluk saya. Saya bila macam tu saya sedih. Balik saya nangis. Saya beritahu tuan-puan, bukanlah sebab kita baik, tapi macam sedih. Tak tahu apa nak buat. Sedih tengok anak muda kita. Siapa kalau bukan kita nak dakwah dia, siapa lagi nak dakwah dia? Malam-malam penuh budak-budak ni semua baik-baik. Semua baik-baik. Kalau kita cakap agama, dia dengar. Dia tak marah kita. Kita cakap agama, dia dengar. Sebab tu tuan-puan sekalian, kita kena sayang anak-anak muda kita. Kita kena beri masa jumpa mereka. Kena sayang dia, peluk dia. Tuan-puan balik rumah selalu peluk anak-anak. Jangan tampar muka anak hari-hari. Nabi hari-hari peluk anak-anak. Tuan-puan tu tengah khutbah, ada 7 riwayat. Nabi tengah khutbah, ada budak main belakang kepala orang. Macam tu adik tengah berlari kan, dia berlari belakang orang. Dia lari, dia lompat. Nabi SAW daripada mimbar, Nabi turun daripada mimbar, Nabi peluk budak tadi, Nabi ambil dia, Nabi dukung sambil Nabi khutbah, Nabi pegang budak tadi atas mimbar. Tuan-puan sekalian, Nabi peluk dia. Sayangnya pada budak tu. Hari ini orang Islam salah faham. Sunnah gantung rotan dalam rumah. Bukan saya kata tak penting, garang, disiplin, semua penting. Tapi yang hilang pada orang Islam ini, kita kurang peluk anak-anak kita. Zaman sekarang dah kurang peluk anak-anak. Orang putih suka peluk anak-anak dia. Orang kita dah kurang peluk anak-anak. Selalu peluk anak-anak. Jangan buat kat rumah anak macam sakit jiwa. Zaman dulu boleh lah. Dia lari rumah, pergi rumah sebelah, rumah hujung. Sampai kampung sebelah orang tahu, ni anak Pak Haji ni hantar balik rumah semula. Zaman sekarang tak payah. Budak sekarang sumpah nak handphone, tekan je. Cuba tuan-tuan pernah ambil handphone anak-anak, tengok apa dia tengok. Pegang handphone sekejap je, dia 2 je tekan. Dia tahu berapa banyak ada kereta keliling, Uber, Grab car kan. Bukan salah Grab car, salah Uber, tak. Tekan je, dia tahu ada 8 biji kereta kat sebelah. Setengah saat kereta tu sampai, ambil dia bawa pergi keluar. Contohnya, sekejap dia boleh tahu, boleh sampai, boleh pergi mana-mana. Kau nak beli tiket flight pun boleh, nak beli tiket bas pun boleh, hotel mana dia nak duduk, nak lari rumah, semua senang budak-budak sekarang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tengah ceramah baru ni, ada satu orang duduk kat depan saya. Satu orang datuk ceramah sebelah saya. Datuk tu baik, anak semua baik-baik. Tapi Allah uji sikit lah kadang-kadang dalam hidup, Allah sayang. Dia duduk sebelah saya. Ada seorang budak muda dengan ceramah nangis-nangis kat depan. Baik budak tu. Mungkin ada kat sini yang ini, saya tak tahu, maaf ya. Duduk depan. Habis saya ceramah, dia peluk saya. "Ustaz, ingat saya tak? Saya yang pakai kasut besar, malam-malam, homeless, tidur kat jambatan, saya pakai. Ustaz jumpa saya 3 kali tau. 3 kali Ustaz jumpa saya. 3 kali Ustaz cakap agama dengan saya. Ustaz layan saya 3 kali. 2-3 pagi kat bandar tu, 3 kali Ustaz jumpa saya." Dia peluk saya, dia nangis. Sebab tu budak-budak ni baik-baik. Ada 3-4 orang dah balik rumah, ada yang saya hantar balik rumah. Ada 2 orang tu dah hilang lama dah, dari port polis, dah hilang lama. Tiba-tiba masa saya buat dakwah tu, saya rakam sikit. Dulu ikhlas, sekarang rakam ni kurang ikhlas sikit lah. Kadang-kadang niat nak tunjuk ke orang lain, tapi yelah, habis dah pahala dia tu. Tapi nak cerita macam tu lah. Tiba-tiba dalam live tu ada bapa mak dia nampak anak dia. Dia tunjuk report polis dah lama anak tu hilang. Saya tolong hantar anak dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, selalu suap makanan dekat rumah anak-anak, selalu peluk anak-anak kita. Siapa nak buat suap dengan peluk, ni obat ni. Saya dah tahu dah. Budak jahat-jahat turut-turut mana, tanya bukan-bukan, tak percaya Tuhan. Tahu tak saya buat apa? Saya pergi kat dia, saya peluk dia lama-lama. Dia cakap dia tak percaya Tuhan, Tuhan tak ada, Tuhan tipu. Saya jumpa orang macam tu ramai. Setiap kali dia cakap apa saya buat?
Saya pergi kat dia, saya peluk dia kuat-kuat. Saya peluk, lepas peluk dia lupa dah soalan tadi. Itu teknik dia lah. Dia lupa soalan. Soalan bukan abang peluk je dia lupa soalan tadi. Dia kena peluk tu. Rupanya orang-orang masjid macam tuan-puan ni, kalau tuan-puan ni semua Allah jadikan VVIP. Itu sebenarnya bagi orang Cina, India, orang tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, orang-orang yang mana jauh, apa orang panggil sekarang liberal ke apa semua ni, saya nak beritahu tuan-puan, mereka anggap sebenarnya walaupun dikutuk-kutuk Islam ni, sebenarnya dia anggap orang Islam ni VVIP. Saya tahu sebab bapak saya dulu setiap tahun buat pesta arak, ramai orang Melayu datang. Tokek Cina buat pesta arak, penuh orang Melayu datang, macam-macam orang datang masa kaya-kaya dulu. Tiba-tiba heboh bapak saya ni orang jahat. Satu hari bila saya dapat hidayat, bapak saya pergi kat pasar. Dia memang tak berkawan dengan orang Islam ni, dia tak suka. Tiba-tiba kat pasar, biasa dia nampak Pak Imam, dia kat luar dia pandai lah, orang berniaga kan, senyum memang sampai ke telinga. Tapi orang jarang senyum dengan dia, orang tak suka. Satu hari dia pergi pasar, imam masjid tu senyum dengan dia, salam dia. Apa awak? Dia panggil bapak saya. Ni anak awak yang seorang tu yang di masjid, rajin kat masjid tu. Saya lah tu. Yang rajin tu saya lah. Yang rajin ni buat begini, anak awak Lepas tu dia kata, oh, dia gosok belakang bapak saya. Baguslah anak tu. Dia balik rumah tengah hari tu, sampai malam tak berhenti dia ulang cerita. Masa tu umur dia 60 tahun. Dia kata, Pak Imam tadi peluk ayah. Dia cakap engkau bagus. Sampai malam saya dengar dia berbual dengan mak saya. Pak Imam peluk dia. Pak Imam tu puji dia. Pak Imam tu gosok belakang dia. Rupanya mahal orang Islam ni, VVIP. Jadi tuan-puan jangan takut, jangan kedekut bagi salam kat orang lain. Nampak kat luar beri salam, kat Cina selamat pagi. Tak jadi hina kita. Betul lah Nabi sebut, salam ni membuat hubungan kita jadi rapat. Orang yang jauh akan jadi dekat. Sebarkan salam. Jumpa semua orang, Assalamualaikum. Jangan pelan-pelan, kuat-kuat. Kalau pelan-pelan tak jawab, kita kecil hati, kuat-kuat. Assalamualaikum. Nampak Cina, selamat pagi aunty, uncle, acong, selamat pagi. Ramasami, good morning, cakap kat dia. Jumpa, good morning. Sampai esok, jumpa mana-mana orang, beritahu dia Allah sayang dia. Jangan takut cakap Allah sayang. Sebab kita pun heran kan, banyak hadis beritahu Allah maha pengampun, maha penyayang. Tahu tak sebab apa? Nabi SAW pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menangis. Nabi baca kali kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makin menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menangis. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi kata, betapa sayangnya Allah kepada hamba ini, tapi betapa ramainya hamba ini masuk dalam neraka. Tuan-puan pernah tak buat salah? Salah dekat sekolah, kena tangkap polis. Abang saya pernah kena tangkap polis. Bila kena tangkap, polis tu ialah nak paksa suruh mengaku. Memang dia buat kot, dia tak mengaku. Jadi apa dia buat? Dia kena macam-macam. Masa dia nak mengaku tu, dia kata, buatlah apa pun kat saya, tangkap je saya masuk dalam penjara, tapi tolong jangan beritahu mak saya, nanti dia sedih. Agak-agak mak saya, bapak saya dengan polis tu mana lagi garang? Dengan cikgu disiplin, mak bapak siapa lagi garang? Ada cikgu disiplin garang. Tapi kenapa kita takut mak ayah kita tahu? Sebab kasih sayang dia buat kita rasa malu nak buat salah. Kita malu nak dia bersedih sebab kita. Tuan-puan, kalau orang kenal kasih sayang Allah, dia malu nak buat salah. Kalau orang kenal kasih sayang Allah, dia tak tergamak waktu pagi nak tidur. Orang kenal kasih sayang Allah, subuh-subuh dia ke masjid. Orang kenal kasih sayang Allah, dia nak ambil duit haram, malu. Orang bagi 1 juta ke berapa ringgit pun, rasuah ke beri rasuah, kita cakap kat dia, abang saya sebenarnya memang nak sangat projek ni, tapi kalau abang minta rasuah, saya tak boleh bagi. Sebab yang jaga saya dari dulu sampai sekarang ialah Allah. Saya malu dengan Tuhan saya. Saya tak nak rezeki yang haram mengalir dalam badan saya. Nanti saya jumpa Allah, apa saya nak jawab kalau saya makan duit haram? Biar saya mati daripada saya makan duit haram. Itu orang beriman. Sebab dia malu dengan Allah, malu nak ambil duit rasuah. Tak apalah susah, biarlah keluarga kita tak makan berempat tepi jalan daripada kita makan rasuah beri rasuah. Tuan-tuan tahu bila perkara-perkara begini nampak kecil, tapi disebabkan perkara begini banyak benda orang miskin tak anaya, anak yatim tak anaya. Untuk tu jaga diri kita daripada makan duit-duit yang haram. Selamatkan diri kita, doa ke Allah, ya Allah jangan biar diri saya makan duit yang haram. Jangan pernah ambil duit yang haram. Kalau terambil, istighfar, bertaubat, ya Allah maafkan saya, maafkan saya. Tolong bersihkan darah saya. Jangan tipu orang dalam berniaga, dalam berurusan berniaga kehidupan. Jangan tipu orang, minta maaf.
berterus terang. Kalau kita tak mampu nak bayar hutang orang, kita jumpa dia minta maaf, cakap insya-Allah saya ada duit nanti saya bayar sikit-sikit. Tapi jangan terus hilang buat tak tahu. Sebab tuan-tuan sekalian, itu harga diri kita orang beriman. Jujur, amanah, takwa ni sifat orang beriman. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu Kak Umar selalu suap anak-anak, suap dan suap. Sunnah suap makanan mulut isteri. Kawan saya ada seorang, dia suap saya kat Kelantan, Kubang Krian. Ustaz, sunnah suap Ustaz kat kedai makan. Ramai orang makan nasi berlauk, dia punya kari pula, dia punya kuah tu sampai ke lengan dah. Dia betul-betul pandai makan. Macam tu cara dia gaul. Gitu gaul. Bukan gaul sikit-sikit je, dia gaul tu satu nasi tu. Gitu gaul. Cara makan ni memang real ni makan. Pandai makan nasi berlauk, dia gaul semua sekali kan. Lepas tu dia, Ustaz sunnah Ustaz suap. Saya pun Allah, dia nak suap, saya buka mulut sikit lah kita. Tak muat, jari besar-besar masuk tangan, jari berbulu pula. Ya Allah, kembang-kembang tekak 3-4 hari. Jadi tuan-tuan sekalian, dia suap saya. Jadi balik nanti suap isteri, anak-anak, suap mak ayah, suap keluarga. Tu sunnah. Sunnah juga makan berjemaah. Imam Nawawi kata berjemaah tu sunnah. Satu lagi, kalau boleh share satu dulang, satu pinggan, dia jadi rapat. Jangan main handphone masa makan. Walaupun nampak kecil, tapi budak-budak suka. Saya dah try kat mana-mana dah. Mana-mana orang bila dia kena suap tu dia kalah. Terutama kalau yang suap tu Pak Haji, dia memang kalah. Dia memang tak boleh tahan kalau kena suap. Pak Haji, ustaz, orang masjid, pendakwah ke siapa, suap dia kalah. Kalah terus habis, cari terus dia, musnah semua sekali. Dia punya ego jahat. Walaupun dia tak nak, sampai mati dia ingat. Ada seorang tu saya jumpa dah lama, kisah lama, maknya saya suap dia dah lama. Sekali jumpa lagi sekali, dia dah berubah dah. Dia kata, Ustaz saya ingat lagi Ustaz pernah suap saya dulu. Maknya kena suap pun kalah. Tengok Pak Haji suap kan, suap peluk dia lagi seram. Suap peluk. Orang tanya, Ustaz tak rasa apa-apa ke? Masa kita buat dakwah ni, tuan-tuan kalau pergi buat dakwah, perasaan bukan-bukan ni hilang. Sebab apa? Tak tengok budak-budak jadi sedih. Macam Allah sian. Ada satu orang tu, satu maknya tu, daripada umur dia 10 tahun mak bapak meninggal. Masuk rumah kebajikan, tak sampai seminggu cabut lagi. Duduk besar kat lorong daripada 11 tahun, jadi pelacur, jadi jual diri daripada 11 tahun sampai umur sekarang 26 tahun. Sedih dia cerita kat saya. Tiba-tiba di jalan, tepi jalan, tengah-tengah tunggu orang datang-datang, dia tengok kat tepi tu nampak mayat dia. Dia nampak mayat dia. Tiba dia nampak mayat, dah pening, stres hidup. Dia nampak macam mayat dia sendiri. Dia nampak macam muka dia terbaring, pakai dah balut-balut kat sebelah tu. Pergi sini nampak muka dia dah mati, tengok di sini muka mati. Terus dia berubah, terus jadi baik. Tapi tuan-tuan dengar kisah hidup pun sedih. Saya berbincang beberapa orang ustaz-ustaz kawan saya kat negeri tu, supaya kami nak bincang buatkan rumah orang macam ni, supaya tak pergi bukan-bukan bagi dia zakat untuk dia belajar agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tak kita tolong manusia ni buat dakwah, bangunkan Islam, siapa lagi nak buat? Orang dulu berjuang habis-habisan. Jadi Kak Umar selalu suap isteri, anak-anak. Jangan mesti isteri cantik sayang dia. Ustaz, orang jumpa saya, isteri saya tak boleh buat apa dah, habis teruk, memang tak boleh buat apa. Berapa tahun dah kahwin bang? 15 tahun. Isteri saya tak boleh buat apa dah, serupa tak kahwin. Pada dulu menjerit je hari Kak Umar. Tak ada benda kat Ustaz Kak Umar, masak pun pemalas, kerja pun semua tak nak buat. Saya kata dengan dia, abang bawa isteri pergi belajar agama, bawa belajar iman. Dia bawa isteri dia pergi 3 hari belajar iman. Tuan-tuan tahu dia balik jadi apa? Balik-balik saya tengok isteri dah bertukar lah, lain lah. Itu pakai skirt je, sekarang dah lain lah. Datang tengok pakai elok. Ni isteri yang mana pula bang? Kahwin lain ke? Taklah yang itu lah Ustaz. Itu kan lain pakaian dia, yang itu lah. Ustaz terima kasih, lepas saya bimbing isteri saya dengan iman, baru rasa macam berkahwin dalam hidup ni, baru rasa bahagia. Baru rasa bahagia. Sebab tu suami isteri kena belajar iman, belajar agama, dekat diri pada Allah, belajar berdakwah. Ada seorang pakcik ikut saya, Ustaz saya sembahyang Jumaat semua dah ada, bangun malam pun dah buat. Kalau saya ikut Ustaz berdakwah ni, agak-agak saya boleh jadi baik tak? Apa lagi saya nak buat? Saya datang masjid awal pada Ustaz lagi. Dengan saya kena. Saya Haji tak tahu saya kat rumah entah berapa jam dah semayang agaknya kan. Haji tak tahu kan. Sebenarnya memang tak ada semayang pun, tidur. Datang dah lewat dah. Datang pukul dekat-dekat azan pun sampai. Tiba-tiba dia ikut saya. Masa saya pergi 3 tahun lepas, 3 orang budak baru keluar penjara.
Tak budak juga, dah tua dah. Dulu sama-sama sekolah Juvana. Lepas tu dia orang buat rompakan bersenjata, accident. Seorang mata terkeluar, seorang kepala berparut. Kepala berparut. Muka pun dah jahat. Tak payah jadi jahat, muka dah jahat. Saya pergi buat dakwah kat utara. Sampai sana dia orang kata, ustaz ada seorang budak paling jahat kat sini. Semua orang kenal, sebut nama semua kenal. Segala benda jahat dia lah ketuanya. Belum kena tangkap je lagi. Saya pun pergi cari dia. Cari dia, dia tengah kat dalam hutan tu cari. Saya tengah-tengah cari sampai-sampai dia nampak saya. Ustaz, mari sini dakwah dulu. Oh, bagus, baik. Orang jahat macam tu. Ustaz, cerita agama ustaz, buat kuliah sini. Saya pun tak apalah dik, tengok atas meja, tengok dia orang tengah kerat-kerat apa benda, entah ganja ke masuk plastik-plastik kan. Saya pun cabut lagi lah. Tak apalah dik, dengan abang-abang niat memang belum nak masuk penjara lagi. Jadi saya balik masjid, nanti jumpa kat masjid je. Saya balik masjid. Sampai kat masjid pukul 12 malam, dia datang kat saya, dia tanya soalan agama. Saya cerita, makin semangat. Dah 1 pagi. 1 pagi dia kata apa kat saya? Ustaz, banyak lagi soalannya. Saya kata saya tak larat dah lah. Saya panggil budak-budak yang keluar penjara tu. Mai sini, kau sambung cerita kat dia. Sebab dia orang isap okok kan. Jadi dia orang berceramah sambil isap okok kat luar. Berasap-asap, tapi dia orang ceramah agama ni asap penuh orang. Macam bakar rumah dah kat luar tu. Berasap tak berhenti. Tiba-tiba pukul 4 pagi saya dengar 3 orang ni tengah nangis semayang. Dia bantai buat semayang tahajud berjemaah. Buat qiyamul lail pula. Saya pun tak ada buat program tu qiyamul lail. Dia buat qiyamul lail sendiri. Lepas tu nangis kuat-kuat. Saya pun kata bagus dia orang ni. Lepas tu nangis dia makin kuat. Saya kata ni, tahulah banyak dosa, pelan sikit nangis tu kan. Aduh, nangis satu masjid dengar, pelan sikit nak sambung tidur ni. Tampak ustaz teruk. Orang jahat sekali baik, bagus pada ustaz. Ustaz pernah nak marah. Aduh, kuat sangat pula menangis dia orang ni. Saya macam tu kalau kita dah rehat, pukul 4 pagi, datang masjid, buka satu masjid lampu kan. Aircon satu masjid. Aduh, awalnya buka baru nak rehat. Kita baru balik buat dakwah 2 pagi. Dia 4 pagi dah buka satu masjid lampu. Mana ada orang lagi. Sebenarnya masa tu budak ni jadi baik. Esok masa sarapan, masa saya sarapan, tengah makan ni air mata dia keluar. Ustaz, ni kali pertama setelah saya umur 14-15 tahun dulu, sekarang umur saya dah 30 lebih. Ini kali pertama saya semayang semula. Lepas tu dia bantai nangis. Daripada air mata sambung hingus. Jadi kita pun tak jadi makan lah. Dik terus, ustaz makan, tak apalah kau makan je lah kan. Tengok lap hingus makan pula kan. Aduh, macam mana nak makan ni, dah tak apa selera dah. Nasi pula berkuah penuh kari kan. Jadi hingus tu pindah sana sini. Jadi saya pun tak jadi makan. Malam kedua, pukul 2 pagi dia datang lagi sekali kat masjid. Dia bawa 2 orang anak dia. Tiba-tiba rambut dia potong. Dia rambut panjang. Dia potong rambut dia. Dia bawa 2 orang anak dia. Ustaz, ni anak saya. Ustaz ajar dia orang kat rumah, ustaz kata kena buat amalan taklim. Ustaz ajar dia orang. Ustaz ajar ni orang buat taklim. Saya nak 2 pagi saya sedih. Saya sedih. Sebenarnya saya pandang budak ni, saya pandang dia jahat. Saya tengok dia, saya tak ada harapan apa-apa pun pada dia ni. Saya jumpa tu macam sekadar menunaikan tanggungjawab satu orang Islam. Saya tak fikir dia berubah macam tu sekali. Tapi bila dia dapat hidayat, rupanya di sebalik dia ada anak-anak yang tunggu dia jadi baik. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan tak boleh nak sayang mana-mana orang, tuan-puan ingat, di sebalik dia ada mak ayah dia hari-hari nangis supaya anak dia jadi baik. Ada isteri anak-anak dia hari-hari nangis supaya bapak dia jadi baik, suami dia jadi baik. Kalau kita tak tolong dia, siapa lagi nak tolong dia? Sebab tu tuan-puan kena sayang orang. Jahat mana dia tak boleh sayang dia. Memang kita benci sangat dia, tak boleh juga. Tak boleh terima jahat dia tu. Tuan-puan ingat di sebalik dia ada mak ayah yang sedang menangis tu dia. Lepas tu budak tadi jadi apa? Dia berubah. Saya cerita kisah ni, saya nak beritahu, tak ada orang dalam dunia ni tak boleh berubah. Bila hidayat datang, jangan terkejut sangat. Sebab esok dia juta-juta kali lebih baik daripada saya yang bercakap ni pun. Untuk itu kita rasa sayang pada semua orang. Tengok anak-anak, isteri selalu peluk anak. Jangan masa cantik lawa kita peluk dia, esok tak lawa kita ceraikan dia. Anak-anak baik kita sokong dia. Tiba anak tu bodoh belajar, semua tak jadi, kena buang belajar. Tuan-puan pun cakap dengan dia pun macam cakap dengan maaf kan, kucing pun tuan-puan tak sepak. Anak sendiri orang sepak-sepak je. Cakap dengan anak pun macam cakap dengan banduan. Dengan cakap dengan anak, cakap dengan anak baik-baik. Kalau kita tak berjaya bimbing dia, kita kena sayang dia. Peluk anak-anak balik universiti, anak-anak balik daripada keluar daripada penjara atau balik universiti, peluk dia. Cakap kat anak ni, nak, bapak kalau mati esok, kalau cakap kat anak banduan tadi, kalau bapak mati esok, bapak tak harap kau jadi orang hebat, tapi kalau kau semai jemaah dengan bapak kat masjid 5 waktu, tu dah cukup bahagia buat hati ayah ni. Terus terang dengan anak kita.
Nak kau esok mungkin jadi doktor, jadi engineer. Bapak tak sempat tengok. Tapi kalau kau ikut bapak sembahyang subuh kat masjid esok, bapak rasa bahagia. Bimbing anak-anak kita. Isteri kita pun sama, peluk dia. Yang abang minta maaf, 15 tahun saya kahwin dengan awak, saya tak dapat nak bimbing awak semayang pun. Abang salah, abang minta maaf kepada awak. Beritahu kat isteri kita, minta maaf kat dia. 15 tahun kita kahwin dengan dia, dia belum dapat tutup aurat dengan sempurna. Jangan marah dia, sayang dia, peluk dia, minta maaf. Abang kahwin dengan awak 15 tahun, tapi awak belum tutup aurat lagi. Abang salah, abang minta maaf. Awak layan abang. Dalam jemaah saya tu yang pakcik tadi yang tadi menangis malam, saya nak beritahu dengan Quran, hadis, suasana yang baik, manusia boleh jadi baik. Tengah-tengah saya tengah siang, saya tanya siapa nak masak. Siapa nak masak? Bila kita berdakwah kita kampung asli, kami 40 hari kami jamu kampung asli tu. Hari-hari masak tu satu kampung. Budak-budak 90% hidup gam. Jadi saya sedih, ajak budak masuk masjid, gam tu letak kat luar sekejap dengan kuliah. Habis keluar dia ambil balik gam gitu. Budak kecil-kecil, bapak dia tak nak bazir, beli rokok mahal. Jadi lepas makan hidangkan terus gam. Lepas makan hidang gam. Kita suasana keluarga lepas makan ada kek, ada pemanis mulut. Orang kaya, dia orang susah. Habis makan bapak yang suruh hidup gam. Bapak dia ajar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata siapa nak masak? Pakcik tu umur 65 tahun, 60 lebih lah, saya tak ingat umur dia, angkat tangan. Ustaz, saya nak masak. Pakcik orang tua, sakit, ubat satu bekas. Pakcik rehat je. Ustaz bukan main je, nanti ustaz 2 bekas ubat nanti kan. Lepas tu dia nak masak, saya bagi dia masak. Saya lantik 2 orang budak yang penjara tadi tu, tolong dia 3 orang. Esok dia angkat tangan lagi, Ustaz saya nak masak. Oh tak boleh ajar hari masak, hari ni saya pula masak. Dia cakap saya tak nak, saya nak masak. Kalau ustaz tak bagi, saya balik. Saya kata dengan dia, okey Haji masak hari ni je. Esok kalau Haji angkat tangan lagi, saya balik. Last dia pun masak. Sekali tengah hari saya nak rehat sekejap, saya dengar kat luar orang nangis kuat-kuat. Semua kawan-kawan saya, budak-budak tu panggil, Ustaz tolong, pakcik tu tak tahu apa benda, macam histeria menangis dekat tempat basuh baju. Dia basuh baju tengah hari, dia nangis. Saya pergi dia, saya peluk dia kuat-kuat. Dia nangis kat bahu saya. Pakcik tu dah tua dah, 60 lebih. Ustaz penat masak ni, dia nangis. Pakcik saya tak suruh pakcik masak. Penat ustaz masak, penat basuh baju, letih tidur kat macam ni, tidur kat masjid ni penat, sakit badan saya tidur kat masjid, penat masak, penat urus baju. Ustaz tahu tak, lebih 35 tahun yang dulu, hari-hari pagi-pagi isteri saya masak, kami meniaga kedai sarapan pagi, balik tengah hari saya tidur. Isteri saya hari-hari masak ustaz. 35 tahun dia masak untuk saya, 35 tahun dia basuh baju untuk saya, 35 tahun dia ajar anak-anak. Saya tak pernah ajar anak-anak, anak saya dah besar-besar. 35 tahun saya tak pernah cakap terima kasih kat isteri saya. 35 tahun saya ni pemarah ustaz. Kat rumah macam tentera kat rumah, hari-hari mengamuk kat rumah. Semua isteri anak saya takut dengan saya. Ustaz saya salah, saya tak pernah terima kasih pada dia. Penat rupanya, 2 hari ni saya rasa tak larat. Dia mula rindu isteri dia. Bila manusia dekat dengan Allah, dia mula menghargai orang keliling dia, baru dia tengok kebaikan orang. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau manusia kenal Allah, dekat dengan Tuhan, hidup dia akan jadi baik. Sebab tu tuan-puan, tengok mana-mana ahli keluarga, jangan putus asa dengan dia. Bangunkan keluarga kita jadi orang baik. Itu kesimpulan cerita saya. Tak sempat masa sekejap. Bimbing keluarga kita dekat dengan Allah. Jangan pandang rendah pada keluarga kita. Jangan pandang hina pada mana-mana orang. Sayang semua orang dalam dunia. Saya mana-mana depan kelab malam pukul 3 pagi beri salam. 8 orang budak keluar kelab malam menjerit-jerit sedih. Kat KL ni banyak kelab malam. Orang Melayu Islam beratur masuk kelab malam macam masuk tempat mana tak. Tak usah kata sembahyang jemaah. Kat universiti 1000 pelajar dalam kolej, yang sembahyang kat surau 4 orang. Itu esok jadi doktor, jadi engineer, jadi ketua negara, ketua keluarga. Subuh pun tak bangun. 1000 orang yang sembahyang kat surau 4 orang sembahyang jemaah. Surau tu boleh jalan berapa kaki, berapa langkah sampai surau, berapa langkah je, tak turun surau. Lepas subuh pergi kejut, ada 2-3 orang baru bangun. Kalau kelas pukul 8, 7.30 baru bangun pergi kelas. Tu keadaan remaja anak muda kita. Anak orang baik-baik pun jumpa saya bila saya berbual, banyak dia orang tipu mak bapak semayang. Masuk bilik, kunci pintu, buat semayang tapi tak semayang.
Tuan-puan sekalian, saya dengar ni sedih. Budak-budak keluar kelab malam mabuk, badan bertatu, umur 20-30. Saya cakap, dek minta masa nak cakap agama. Dia kata, ustaz ceritalah, jangan lama sangat, 5 minit je. Boleh dek, 5 minit pun tak apa. Adik semua ni Allah sayang, adik ahli syurga, adik-adik iman Allah sayang. Saya cemburu dengan awak semua. Saya Cina, abang kakak saya 6 orang Buddha, pakcik saya 8 orang agak bukan Islam, anak saudara saya 30 orang bukan Islam. Awak semua ni beruntung, saya cemburu dengan awak semua. Ustaz, kami jahat. Ibu dia kata dia jahat. Kami syaitan. Dia pula ceramah diri sendiri. Kami ni dajjal. Ustaz, tak payah nak cakap kami baik, kami syaitan, kami dajjal, masuk neraka paling dalam. Kalau ikut hati nak cakap eloklah kalau faham. Tapi takkan nak cakap macam tu. Adik tak adik, Allah sayang, kau ahli syurga. Pujuk dia. Ya ke ustaz? Dia nampak berharga pujian kita untuk dia. Betul ke ustaz? Bukan ke kalau macam kami ni minum arak, main judi, main perempuan, tipu orang, main judi, bagi duit judi kat mak makan, Tuhan tak maaf kami ni? Tak apa dek, gini, tak payah fikir banyak-banyak lah. Jaga solat. Kalau awak jaga solat, Allah jaga hidup awak dunia akhirat. Orang yang hancurkan solat macam kain buruk, Allah ambil campak kat muka dia. Orang yang cuaikan solat, lambat solat, tinggal solat, dia macam kain buruk, Allah campak kat muka kita. Ustaz, kami tak boleh solat sebab ustaz solat ni soalan biasa. Minum arak 40 hari Tuhan tak terima, jadi tak boleh solat. Dia cakap kat saya, dia kata minum arak tak boleh solat. Masa minum arak memang tak boleh solat dek, tapi dah habis arak tu kau dah sedar semayang, kenapa tak nak semayang pula? Semayang. Tuhan tak maafkan kami lah ustaz. Kau tahu tak, sekarang Tuhan boleh maafkan kau orang. Macam mana? Cuba ikut saya. Ya Allah, saya minta ampun. Dia orang ikut. Ramai-ramai 8 orang macam sekolah tadika boleh ikut tengah malam. Tengah mabuk tak habis lagi. Ya Allah, saya minta ampun. Ramai-ramai ikut. Kuat sikit saya kata, ya Allah, saya minta ampun. Allah dengar ni, main kuat-kuat sikit dia orang ikut. Ya Allah, saya bertaubat. Oh ustaz, taubat jangan buat main-main, dia kata. Taubat ni kena betul-betul. Nabi kata taubatan nasuha ni betul-betul. Tengok dia penceramah juga rupanya. Taubatan nasuha ni betul-betul taubat. Saya kata dekat dia, taubatan nasuha ni maksudnya kalau buat salah cepat-cepat taubat, takut lepas tu mati tak sempat bertaubat dah. Tu taubatan nasuha. Tuan-puan tertinggal subuh, pagi tu tak payah sarapan, tak payah makan tengah hari, duduk atas sejadah nangis sampai tengah hari. Ya Allah, saya malu, saya dah tua, subuh pun saya tinggal lagi. Saya dah tua, subuh pun saya tak pergi masjid. Kita nangis ke Allah. Tak payah sarapan pagi tu, biar sakit perut pagi tu. Biar sampai gastrik pagi tu, sebab tinggal sembahyang subuh. Malu dengan Allah, tak mampu nak pergi makan dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada budak-budak ni 2 orang peluk saya, dia nangis. Terima kasih ustaz, rindu nak dengar benda-benda macam ni. Lepas tu bila saya balik, dia hantar gambar. Esok tu yang salah seorang tu dia bawa isteri pergi kelab malam, tunjuk kat saya. Dia tengah semayang, dia selfie. Dia share kebaikan ni. Budak-budak kau dah berubah ni, dia semayang, dia ambil gambar hantar kat saya. Dia baca Quran, dia hantar kat saya. Dia buat apa-apa semua, dia report kat saya. Dia hantar, dia seronok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sayang keluarga kita, bina keluarga kita. Boleh insyaAllah? Cuba tuan-puan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang. Sampai 9.30 boleh ke nak balik dah? Nak tidur dah? Ini hari apa? Jumaat kan? Esok cuti kan? Cuba pegang tangan orang sebelah. Dah pegang dah? Semua kata ya Allah. Siapa tak pegang dosa. Dia ketua ni kena taat selagi tak suruh yang haram. Dah pegang dah? Semua kata ya Allah. Sebut ya Allah. Ini bukan sunnah ke saja nak suruh tuan-puan ikut. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Adik boleh lepas tak? Ke sedap pula pegang? Pegang tangan ni sunnah. Nabi kalau pegang tangan Nabi, Nabi tak tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi akan pandang semua badan. Nabi SAW ada orang badui, biadab, datang-datang tolak Nabi. Dan nak minta tolong, kurang ajar pula dia, datang tolak Nabi. Sahabat semua angkat pedang, nak libas kepala dia, bagi dicabut mati senang. Nabi dia tetap, Nabi layan dia. Nabi cakap dengan dia. Nabi tunai apa dia nak. Lepas tu dia nak balik. Masa dia nak balik, Nabi kata boleh tolong saya? Dia pandang Nabi. Ya Rasulullah, tadi kawan-kawan saya marah dengan awak. Boleh tak awak cakap sikit-sikit apa pada sahabat yang lain? Apa-apalah minta maaf ke supaya dia orang gembira. Bila keluar dia minta maaf dengan semua sahabat. Dan sepanjang balik bila dia jumpa mana-mana orang, dia kata dia menangis. Dia kata apa? Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa manusia sebaik beliau. Sampai kat kampung mana-mana dia pergi, dia kata seluruh hidup saya tak pernah jumpa orang macam
Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan kalau jumpa ada alim ulama, bukan saya budak-budak Cina masuk Islam je. Tuan-tuan jumpa alim ulama mana-mana, kalau tuan-tuan duduk dengan dia sekejap, tuan-tuan menangis sebab akhlak mereka. Saya dah banyak kali jumpa alim ulama, bukan duduk dekat-dekat jauh-jauh. Saya pun sedih juga tak dapat dekat-dekat. Jauh-jauh saya dapat tengok orang bersesat-sesat, saya tak dapat. Allah tak pilih dekat-dekat dengan alim ulama. Jauh-jauh duduk tengok pada jauh. Tiba-tiba saya tengok anak-anak dia orang, bila dia nak keluar, anak dia pakaikan kasut bapak dia. Anak-anak dia berebut sikat rambut dia. Saya fikir dia paksakan anak dia buat. Rupanya bila ayah dia yang lebih tua datang, macam tu dia buat kat ayah dia. Mana-mana ulama dalam dunia tuan-tuan tengok, kalau yang tukang tuang gelas air dia, semua anak dia. Bapak dia berdiri, dia duduk kat sebelah. Macam kita tengok, macam betul-betul macam hamba anak dia tu, ikut jalan bapak dia. Anak-anak orang ulama ikut. Bapak dia pakai kasut kan, dia berlari, dia sarungkan selipar bapak dia. Esok bapak dia meninggal, anak dia ganti kuliah bapak dia. Sebiji macam mana bapak dia, macam tu anak dia. Anak berumur 25 tahun, tapi bila bercakap macam bapak dia umur 50 tahun. Sebab mereka ada sifat, sebab mereka hikmat, sebab mereka tunjuk contoh. Sebab tu anak-anak semua ikut. Zaman kita dah tak ada macam tu dah. Kita dengan mak ayah kita pun lebih kurang, anak-anak kita dengan kita pun lebih kurang. Anak-anak cakap dengan bapak pakai jerit-jerit, anak-anak cakap dengan bapak pakai pada jauh je. Mak bapak berjalan tinggal je jauh. Nabi kata jalan dengan mak ayah tak boleh potong. Jalan dengan mak ayah tak boleh tinggal mak ayah kat belakang. Tu biadab. Kecuali nak ambil kereta boleh lah, nak tolong benda-benda, tapi tak boleh potong. Mak ayah duduk bawah, anak kena duduk bawah. Anak duduk dengan mak ayah kena pegang kaki dia, picit kaki dia. Tu anak yang baik. Bukan duduk kat mak ayah, lunjur kaki kat mak ayah. Mak ayah bercakap tak boleh potong. Makan atau bercakap dengan mak ayah tak boleh tengok handphone, tak boleh buat kerja lain. Mak ayah bercakap tak boleh menguap. Duduk dengan ulama pun begitu. Duduk dengan ulama tak boleh menguap. Duduk dengan mak ayah tak boleh menguap. Mak ayah tengah cakap tak boleh kita menguap besar-besar depan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dulu-dulu layan mak ayah macam raja dan pemaisuri dalam dunia. Akhlak. Orang dulu layan mak ayah macam raja dan pemaisuri dalam dunia. Tuan dengar hadis riwayat Bukhari. Nabi hujung usia duduk kat kubur mak dia berjam-jam dan keadaan berdiri tepi kubur mak dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, menghormati mak ayah, menghormati mak ayah. Nabi ziarah kubur mak ayah dia, walaupun cuma duduk dengan mak cuma 6 tahun, ziarah kubur mak. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi dan kasih semua, untuk tu kita hidupkan keluarga kita dengan kasih sayang. Selalu peluk anak-anak, cium anak-anak, cium isteri, jangan kasar-kasar. Nabi kata kalau Allah nak beri kebaikan sebuah keluarga, Allah beri sifat lemah lembut. Dengan keluarga kena ada sifat lemah lembut. Tegas boleh, rotan sunnah, gantung rotan dalam rumah sunnah, tapi lemah lembut tu kena ada. 70% targhib, 30% tarhib. Sekali kita rotan dia, sekali kita beritahu apa kesalahan dia, tegas. Tapi 70% ialah kasih sayang dalam keluarga. Jangan marah-marah dalam rumah, macam pendekar dalam rumah, senyum pun tak nak. Jadi samsing dalam rumah. Dalam rumah tak nak senyum, senyum pun tak nak. Dengan semua kawan-kawan bukan main lagi senyum, sampai telinga. Masuk rumah senyum langsung tak nak. Beri salam pun tak nak. Beri salam tak nak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya masih kecil-kecil dulu. Sikit lagi boleh? Agak lagi dengar. Ke rasa macam nak meninggal dah? Siapa dah tak larat nak meninggal dah? Sikit lagi Saya masih kecil-kecil dulu. Adik-adik saya 12 orang. 12 orang. Seorang meninggal, sekarang tinggal 11. Keluarga saya setiap tahun buat pesta arak kat rumah. Ramai orang datang kat ladang bapak saya. Satu hari ada seorang cikgu matematik, dia bagi ceramah dalam kelas. Nama dia Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar. Ada 3 orang cikgu yang memula dakwah saya dulu. Dia salah seorang. Tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar tiba-tiba nangis. Cikgu tu muda lagi. Air mata saya laju keluar. Lepas saya nangis, saya mula terfikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Balik rumah saya tak tengok TV dah. Mulai hari tu TV saya langsung tak pernah tengok dah. Sekarang tengok juga sikit-sikit. Dulu tak tengok lah. Rasa berdosa tengok TV. Sebab saya fikir supaya keluarga saya masuk Islam je. Balik rumah saya belajar kenal Allah. Saya pergi masjid ikut pintu belakang. Pergi masjid. Bapak saya garang. Kadang-kadang dia marah saya, dia jerit kat saya, teruk rasa. Bapak saya garang. Pakai parang dengan kayu je dia bimbing anak-anak. 2 parang dengan kayu. Dia tak pernah cakap dengan anak langsung, tak pernah berbual dengan saya. Dia cuma berbual dengan mak saya. Angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran saya masuk rumah. Garang. Kalau pergi jauh, nak buang air besar, tak jadi, cancel. Terus dia kata gerak sekarang, anak semua dalam kereta dah. Kalau pergi, masa dia jaga. Sejam, setengah jam sebelum waktu dia nak pergi, semua orang dah kena siap dah. Jangan cuba-cuba tak siap, habislah semua sekali, belum melambung dah semua sekali. Bab tu dia bagus.
Dengan mak saya romantik. Dengan mak dia bagus. Tak tahu dia belajar mana sunnah tu, dengan mak bagus. Mak masak, dia peluk daripada belakang, laga-laga pipi. Seram juga tengok kadang. Dengan anak bukan main garang. Dengan mak baik pula. Tu sunnah rupanya, laga pipi kan. Kena pipi gua-gua macam tu. Gosok-gosok, gesik-gesik sikit janggut kat isteri kan. Macam tu sunnah. Siapa yang ada janggut lah, siapa tak ada gosok misai lah kan. Tiba-tiba gurau jangan marah tiba-tiba mak saya macam tu lah. Mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Yang tu paling tak faham sekali. Yang ni mana pula dia belajar. Riwayat Bukhari, Nabi mandi sekali dengan isteri, sunnah, berebut-rebut air. Mandi satu bekas, mandi sama-sama, berebut-rebut air, tu sunnah. Jadi saya kata dengan bapak saya, masa tu kami tengok seram lah, tak faham sangat. Jadi anak-anak semua gangguan emosi. Semua kahwin awal. Tapi dengan saya garang. Kadang pergi jauh-jauh, bapak saya tak akan makan kalau mak tak ada. Kadang-kadang mak tak ikut. Daripada Pahang pergi KL balik semula, bapak saya cuma bagi kami minum air kosong je. Jadi kerana kisah cinta mereka, kami anak-anak selalu kelaparan. Selalu lapar. Satu hari saya kat rumah, saya buat taklim. Saya baca buku hadis Nabi SAW. Saya tak bawa buku tu, tengah baca. Tengah-tengah saya baca Quran dan hadis kat rumah. Tengah-tengah saya baca, tuan-puan hidupkan amalan ni. Saya cerita dalam bentuk kisah-kisah. Sebenarnya surah yang pertama turun Iqra, asas rumah tangga bahagia, kena ada amal taklim dalam rumah, ilmu. Surah yang kedua turun Ya Ayyuhal Mudassir, sebuah keluarga bahagia, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Asas sebuah rumah tangga bahagia, rumah tangga tu banyak membesarkan Allah. Tuan-puan nak tahu tuan-puan bahagia ke tak? Rumah tuan-puan banyak puji Allah. Banyak mana puji Allah, itulah ukuran bahagia. Kurang sebut nama Allah, kurangnya bahagia dalam rumah tangga. Bahagia yang sebenarnya. Surah ketiga turun Ya Ayyuhal Muzammil Qumil laila illa qalila. Tuan-puan nak tahu rumah bahagia ke tak? Pukul 5 keluarga semua dah bangun tahajud. Semua sahabat buat macam tu. Umar malam-malam baca Al-Quran, Sayyidina Umar. Semua keluarga bangun tahajud. Subuh semua laki pergi masjid. Mak-mak boleh sembahyang kat rumah. Semua isteri Nabi tahajud subuh sampai waktu duha, dia duduk atas sejadah. Itu ukuran bahagia rumah tangga. Surah ketiga turun Iqra, Ya Ayyuhal Mudassir, Ya Ayyuhal Muzammil. Ilmu, membesarkan Allah, ingat memperingati, ada dakwah dalam keluarga. Dan ketiga apa dia? Wujud suasana ibadah dalam rumah tangga kita. Ibadah. Jadi masa tu saya balik rumah, saya baca Quran hadis dalam bilik. Nyorok-nyorok, saya belajar dalam bilik, saya kunci pintu. Tiba-tiba mak saya masuk. Masa tu umur saya 12 tahun. Mak saya masuk. Mak saya seksi, pakai baju separuh je, pakai skirt je. Mak saya duduk. Lawa mak saya. Yelah tengok anak instant macam mana kan. Dia rasa macam nak muntah lah. Dengan saya baca, mak saya duduk. Mak saya berubah. Belajar kenal Allah, mak saya semayang. Tiba-tiba tengah-tengah saya baca, lepas 6 bulan, hari-hari saya nangis. Tiba bapak saya datang duduk dekat dengan saya. Umur 60 tahun, rambut semua dah beruban. Dia pergi sebelah saya, dia pegang kaki saya, dia nangis. Bi, boleh tolong ayah tak? Boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah semayang? Terus saya nangis. Mak saya bawa adik saya ke dapur. 10 abang kakak saya tak ada kat rumah. Saya pegang tangan ayah saya, pergi ambil uduk. Masa ambil uduk, bapak saya nangis, saya pun nangis. Dia garang, tak pernah cakap. Orang kaya, masa tu kaya lagi, belum bankrupt. Saya imam, dia makmum. Sepanjang semayang dia nangis kuat-kuat. Habis semayang dia kata kat saya, Bi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat. Allah bagi ayah mak kau yang baik, anak yang baik. Banyak dia cakap lah. Allah bagi kehidupan keluarga yang baik. Bi, Allah maafkan ayah tak? Kalau Allah tak maaf, Tuhan tak maafkan ayah, ayah faham. Saya kata kat ayah saya, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni kenal Allah, yang bawa ayah hari ni sembahyang? Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan Ibit yang bawa. Kalau ayah nak tahu, yang bawa ayah sembahyang kenal Allah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tu tengah tengok ayah sekarang, dan Allah sangat sayang pada ayah. Tuan-puan tahu tak siapa yang beri tuan-puan semua Islam? Kalau tuan-puan nak tahu, yang beri tuan-puan semua Islam ialah Allah. Dan Allah tu sedang tengok kita sekarang. Dia yang kumpulkan kita dalam masjid ni malam ni. 24 jam dia jaga kita. 24 jam dia dengar doa kita. Dia jadikan matahari, bulan, siang, malam. Dia aturkan hidup kita siang malam. Dia dengar doa kita 24 jam. Kita degil, kita buat salah, buat dosa. Esok Allah bagi lagi nikmat. Tuan-tuan dan puan sekalian, bapak saya mula belajar kenal Allah, mak saya. Sebab tu saya gembira, bahagia bila keluarga saya kenal Allah. Saya kalau tak kenal Allah, saya tak tahu apa jadi hidup keluarga saya sekarang. Entah siapa saya sembah sekarang, entah apa saya jadi hidup saya.
Lepas kenal Allah, hidup saya senang. Tahu tak sebab apa? Bukan senang sebab duit, walaupun keluarga bankrupt, tapi saya tahu kalau susah tak susah, minta ke Allah. Saya daripada kecil hari-hari belajar masuk Islam, kena cerita pasal Allah je, seronok sebut pasal Allah. Saya syukur Allah beri saya kenal dakwah ustaz agama, saya dapat puji Allah, besarkan dia. Seronok masa tu, macam gila puji Allah, seronok puji Allah. Orang cerita perempuan, cerita duit, cerita kereta, kita cerita apa? Tak, yang berkuasa tu Allah. Allah jaga kita. Selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Makhluk ni tak ada kuasa. Yang berkuasa tu Allah. Yang jaga kita siang malam ialah Allah. Yang bagi kita makan minum ialah Allah. Yang bagi mak ayah kita ialah Allah. Selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi tenang, tak boleh bagi gembira, tak boleh bagi sedih, tak boleh bagi susah, tak boleh buat apa-apa. Satu dunia hina kita, Allah kata kita mulia, kita mulia. Satu dunia muliakan kita, Allah hina kita, kita tetap hina. Membesarkan Allah ini membuat hati kita jadi tenteram, tenang. Bila kita besarkan makhluk, besarkan orang, besarkan duit, besarkan kuasa, besarkan keduniaan, hati kita jadi penat, letih. Keluarga kita tak bahagia. Bukan saya nak beritahu tuan-puan jangan bekerja, tak payah cari rezeki, bukan. Maksud saya ialah kalau kita tak besarkan Allah, hidup ni macam roda. Ada masa tuan-puan mungkin jadi orang kaya, mungkin rezeki tuan-puan jadi orang hebat. Satu masa tuan-puan akan dihina balik. Orang yang semalam puji kita, esok orang yang sama tu pijak-pijak kepala kita. Orang yang sama beri tolong kita, esok orang yang sama tu akan jatuhkan kita. Ini kehidupan dunia macam roda. Ada masa kita ke atas, orang peduli salam kita. Esok kita jalan, orang langgar kita pun dia biar kita tepi jalan. Ini dunia. Ada masa kita miskin, duit nak makan pun tak ada. Hari ini rasa macam tak ada apa kita tak boleh beli. Itu kehidupan. Semua orang lalui. Dia Islam ke, dia tak Islam, siapa pun dia. Tapi Allah kata kalau orang solat, jaga solat, orang jaga agama, dia miskin ke, dia kaya ke, dia baru berkahwin ke, takdir Allah baru hilang isteri suami mati ke, walaupun dia baru hilang anak mati ke, apa saja datang, dia akan tenang, dia akan bahagia. Nabi Muhammad SAW ada 7 anak. Masa Nabi wafat, 6 anak dah tak ada, meninggal, cuma tinggal seorang. Hujung usia Nabi 60-61 tahun, Nabi tinggal 2 anak. Satu nama Ibrahim, satu nama Fatimah radhiyallahu anha. Ibrahim tu tuan-tuan kalau dengar, Nabi punya sayang Ibrahim tu dapat. Wanita yang melahirkan Ibrahim, Nabi jaga dia baik-baik. Nabi letak ada rumah khas untuk dia, Nabi jaga dia. Nabi terlalu gembira dapat anak, nak sambung kerja dakwah ni. Tiba-tiba budak tu lahir, daripada lahir sampai setahun lebih, anak tu hari-hari sakit, tak berhenti sakit dia. Masa Nabi pegang Ibrahim, akhirnya Ibrahim meninggal dunia. Tak sampai 2 tahun, setahun lebih meninggal. Ujung usia Nabi, Allah uji lagi, anak kecil beliau meninggal. Air mata Nabi laju keluar. Sahabat semua terkejut, ya Rasulullah, kenapa ni? Kenapa ni? Tak tengok Nabi sedih sangat, kenapa ni? Nabi kata, air mata ni mengalir, hati ni bersedih, lidah ini tidak akan bercakap yang salah. Itu sifat orang beriman. Walau apa pun yang datang, dia bahagia. Sebab dia tahu yang jadikan semua Allah, dan semua terjadi kerana Allah sayang saya. Tuan-puan apa pun jadi dalam hidup tuan-puan, kerana Allah sayang kita. Itu jaga solat dalam keluarga, jaga agama, makmurkan masjid ni. Siapa semain suruh berjemaah ni orang Allah. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah? Kalau orang-orang, lama-lama orang-orang tu tak boleh buat apa-apa kan. Jadi orang Allah. Kalau jadi orang Allah, kat mana-mana kita duduk, Allah jaga kita. Kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Bila jadi orang Allah, tuan-puan pergi mana-mana, tuan-puan jadi matahari hidayat. Orang tengok tuan-puan, bukan orang pun bahagia. Orang tak Islam tengok muka tuan-puan pun bahagia. Orang ada masalah berat tengok muka tuan-puan bahagia. Kita jalan dengan siapa-siapa, orang tu dapat hidayat. Kita pergi mana-mana kampung, kampung tu dapat hidayat. Kita kahwin dengan siapa-siapa anak kita, dia dapat hidayat. Sebab kita jadi orang yang mengenal Allah. Itu tuan-puan sekalian, sahabat, mereka pergi seluruh dunia. Dan mana mereka pergi, Islam tersebar di seluruh dunia. Dulu Islam ni hebat, gemilang, cemerlang, terbilang hebat. Satu masa dulu, orang tengok orang Islam ingin menjadi sebahagian keluarga kita. Hari ini orang Islam yang satu masa dulu bawa kegemilangan, kasih sayang dalam dunia, hari ini orang Islam tu kedahagaan. Orang Islam hari ini yang bergaduh suami isteri. Suami isteri bergaduh, anak-anak tak bahagia. Orang lain tengok kita, dia tak nak jadi ahli keluarga kita. Zaman Nabi, Islam ditentang teruk. Masa Nabi hidup, Islam ditentang teruk. Tapi orang masuk Islam tak berhenti. Abbas bin Mirdas bawa 300 orang daripada Yaman sampai depan Masjid Nabawi. Daripada jauh dia
tengok Nabi, dia kata, ya Rasulullah, disebut pada Nabi, Nabi kata, wahai Abbas, ceritakan pada mereka semua apa yang telah kamu alami, apa yang kamu mimpi, apa yang kamu nampak. 300 orang mengucap syahadah serentak. Waktu lain Nabi duduk, datang kaum demi kaum, beratus-ratus orang, ribu orang datang masuk Islam serentak depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Umar, negara demi negara telah masuk Islam. Mana-mana negara datang daripada jauh masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam tu sekali berkat nubuah. Masa Nabi SAW masuk Islam menang, yang Fatah Mekah, Abu Sufyan nampak banyaknya orang Islam macam mimpi. 23 tahun yang lalu cuma seorang lelaki bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Hari ini tak berhenti orang masuk ke Mekah, orang Islam dah menang. Abu Sufyan nangis. Abu Sufyan kata, hebat betul kerajaan Nabi Muhammad ni, hebat betul kerajaan Nabi Muhammad. Kata Abbas, itu bukan kerajaan, itu nubuah. Bukan khilafah, bukan kerajaan, tapi nubuah, kenabian, pertolongan Allah. Bila kita buat dakwah, kita telah menjalankan kerja nubuah, Allah beri pertolongan. Abu Sufyan tengok orang masuk satu tu, dia rindu nak tengok Nabi Muhammad pagi tu. Tu Nabi Muhammad tu bukan. Tu Nabi Muhammad bukan. Tak berhenti orang masuk. Nabi kalau berjuang jihad, Nabi depan sekali. Tapi bila susah, bila berita gembira, sambutan orang ramai, Nabi belakang sekali. Last sekali Nabi kat belakang. Masa Nabi SAW sampai, ramai orang beratur nak jumpa Nabi, teringin nak jumpa Nabi SAW. Dah lama masuk Islam, tak pernah tengok muka Nabi. Beratur, badan menggeletar, muka pucat, air mata mengalir. Ada yang salam Nabi menggeletar. Tahu tak Nabi kata apa? Masa Nabi masuk tu, kepala Nabi kena dengan kenderaan. Nabi tak angkat kepala, tak melambai pada siapa-siapa. Nabi masuk dalam keadaan menangis. Nabi kata, Nabi beristighfar, minta ampun. Nabi begitu rendah diri. Masa orang salam Nabi, Nabi kata apa? Jangan macam ni sangat. Saya orang biasa. Mak saya dia orang kampung. Kami sekeluarga cuma makan daging kambing yang kering. Kami cuma orang susah, orang biasa. Jangan buat saya begini. Saya bukan anak raja-raja. Saya cuma anak satu orang wanita biasa yang makan daging kambing kering. Dia berjuang habis-habisan, dan dia kata dia bukan siapa-siapa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu Allah yang isytihar Nabi lah sebaik-baik manusia. Nabi Allah beritahu sifat dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang merasai apa yang kita rasai, yang tamakkan kebaikan buat kita semua. Bila dia susah, dia kata cukuplah Allah untuk aku. Nabi SAW tak nak apa-apa daripada kita semua. Untuk tuan-tuan sekalian, jaga agama ni dengan baik. Jaga solat, jaga agama, bimbing, beri masa, pergi sembahyang jemaah kat masjid, kat rumah hidupkan amalan taklim rumah, kumpul keluarga 5 minit, baca hadis Nabi. Contoh kitab mudah, muntakhab hadis, baca dengan dia. Bawa isteri pergi belajar iman. Pergi macam ada orang tabligh keluar 3 hari tu, orang pergi belajar iman, bawa isteri belajar kat masjid. Hari-hari orang Islam nampak budak-budak muda kat mana-mana, singgah beri salam. Tak mampu dakwah, belanja dia makan. Tak mampu belanja makan, beri salam. Salam dia, peluk dia. Mulai ini hari-hari bagi masa setengah jam, 1 jam. Nampak mana-mana orang kat luar, beri salam. Siapa nak buat, angkat tangan. Nampak budak-budak motor, lumur motor, beri salam. Siapa nak buat, angkat tangan. Siapa tak angkat tangan, berdosa. Jadi semua kena buat. Bagi masa hari-hari, jumpa setiap orang, tanggungjawab. Saya ingat begitu mak saya selalu cakap, dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita sayang orang lain. Ini bukan pilihan, ini satu perintah Allah. Dia bukan pilihan. Bukan kita suka kita buat, tak suka kita tak buat. Satu perintah Allah. Kita kena jumpa setiap anak-anak muda kita, sayangi anak-anak kita terutamanya. Jiran-jiran kita 40 kiri kanan depan belakang, tahu, tanya khabar dia. Nabi sebut kita tidur kenyang, jiran kita lapar, kita tak masuk syurga nanti selagi tak dapat jawab kenapa jiran awak lapar. Kalau kita berjalan ada orang miskin datang minta makanan, kita tak beri dia makan, tak bagi duit tu tak apa, tak bagi dia makan sebab dia lapar, dekat akhirat nanti kita tak akan masuk syurga selagi tak jawab. Dulu kami bagi kamu makan, kenapa susah kamu nak bagi orang lain makan? Kalau orang lapar, tuan-puan ada kemampuan tak bagi makan, tuan-puan tak akan masuk syurga selagi tak dapat jawab. Kenapa tak bagi dia makan? Sebab tu tuan-puan, kat bagi mana-mana siap duit kecil-kecil. Ada orang susah-susah minta-minta. Ada yang betul, ada yang tipu.
Tapi tuan-puan jangan pertaruhkan akhirat kita kerana takut dia tipu kita. Jadi beri sikit-sikit mana-mana orang susah lapar, bagi dia makan. Nanti Allah tanya kita kat akhirat. Jadi tuan-puan mulakan sama-sama. InsyaAllah saya ada tulis buku doa. Keluar rumah kaki kiri. Sebelum 9.30 saya sudahkan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Keluar rumah kaki apa? Kiri. Baca doa ni, Allah jaga kita. Siapa jaga kita? Allah jaga. Allah cukupkan rezeki. Semua risau rezeki. Allah jauhkan syaitan. Allah bimbing, pimpin langkah kaki kita. Baca doa ni. Saya ingat Ustaz doa. Kemudian ada sahabat Nabi ada masalah hutang, hidup dia sempit. Ni rahsia supaya hidup tak sempit. Masuk rumah beri salam, sayangi keluarga. Kedua, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yakin tak ada yang boleh selesai masalah kita melainkan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah satu-satunya, tiada Tuhan melainkan dia. Bukan satu Tuhan, tapi satu-satunya Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yakin pada Allah. Kita berhajat pada dia tak berhajat. Qul Allah 3 kali, selawat. Sahabat tu buat, masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat bila susah, 2 hari selesai. Lepas tu tak buat-buat. Selalu time susah memang ingat, masuk rumah beri salam betul-betul. Qul Allah 3 kali, selawat. Terusnya, kalau tuan-puan sedih, baca ni 7 kali. Ni doa Nabi, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat tadi juga At-Taubah 128-129. Siapa baca 7 kali, kata Nabi, Allah akan jaga dia. Tak ada berita sedih dalam hidup dia. Sedih pun tak jadi sedih, sedih pun jadi bahagia untuk dia. Satu dari dalam keluarga jangan tinggal surah Ibrahim ayat 40. Solat ni asas sebuah keluarga. Tak boleh bahagia sebuah keluarga kalau ketua keluarga tu tak solat, tak boleh bahagia. Kalau tuan-puan anak-anak mana perempuan-perempuan nak cari calon suami, yang pertama kena cek solat dia. Kalau tuan-puan tak utamakan solat, tuan-puan lihatlah bagaimana kehancuran bermula dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada orang solat jahat ada, tapi kalau tak solat tak boleh bahagia. Kalau tak solat tak boleh bahagia. Itu asas pertama, solat. Baca, saya tengok kawan saya anak 10 orang, 10-10 semain duha. 10-10 semain duha. 10-10 semain jemaah, jaga sampai dah besar. Saya tanya, apa rahsia abang ni? Selain suara isteri abang yang kuat, suara isteri dia kuat. Dia kalau duha dia jerit sekali je, duha. Anak semua berlari masuk rumah semain duha. Bagus isteri dia didik anak dia. Bukan anak-anak dengan jiran-jiran dia nak semain duha, rasa kuat sangat. Dengan kita-kita nak semain duha. Baca doa tu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana taqabbal doa. Satu lagi, kalau sedih, Nabi kata saya baca doa ni, Allah beri pahala, gantikan apa yang hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati, atas musibah ini, wa akhlif li, ganti khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni dapat kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana akak-akak dah lama tak ada suami boleh baca, nanti dapat suami baru. Suami yang soleh, yang bertakwa, yang baik. Tapi kalau akak tak nak kahwin lain pun boleh. Dalam hadis Nabi ada wanita yang dia tak berhajat untuk kahwin, tapi Nabi sebut dia dengan Nabi dalam syurga, boleh ziarah Nabi. Ada hari boleh ziarah Nabi, dia ada tempat duduk istimewa, boleh dekat dengan Nabi SAW. Wanita ibu tunggal dan anak-anak yatim, ada tempat khas untuk mereka Nabi SAW letakkan. Dalam dunia kalau ada duit banyak duduk depan, dekat akhirat tak. Siapa yang nak duduk depan kena sayang anak yatim, kena sayang orang susah, orang miskin. Mana-mana wanita, adik-beradik kita, kalau ada wanita suami dia dah meninggal, kita adik-beradik lelaki kena tolong dia, wajib kita tolong dia. Kalau bapa kita dah meninggal, kalau mana-mana anak saudara kita lapar, kita tak akan masuk syurga selagi tak jawab mengapa anak-anak saudara kamu lapar. Sebab tu kalau ada adik-beradik perempuan yang suami dah meninggal, adik-beradik lelaki, sebelum nak bagi duit ke orang, bagi kat dia dulu. Sebelum nak sedekah ke orang, sedekah pada dia dulu. Sebelum nak bayarkan yuran orang, bayarkan yuran anak saudara dulu. Itu namanya benda yang sangat penting. Sebab tu wajib untuk kita bantu adik-beradik perempuan kita, adik-beradik perempuan terutamanya. Macam tu sekali Allah jaga wanita. Sebab dulu wanita tak bekerja. Jadi memang wanita tu dijaga begitu rapi dengan Islam. Ni meninggal, orang ni kena jaga dia, orang ni kena jaga dia. Macam tu Allah jaga wanita. Orang yang pertama memperjuangkan wanita ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ni. Abang saya hilang laptop, baca-baca dapat laptop baru. Isi saya hilang handphone, dia kata abang dah baca-baca tak dapat lagi. Tengok esok air lahir dapat juga, makbul doa ni. Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab, musim sejuk buah musim panas. Pada mana ni? Haza min fadil rabbi. Umur dia 90 tahun, isteri dia 100 tahun, isteri 90. Allah bagi dia anak. Baca doa, Rabbi, wahai Allah Tuhan aku, la tazarni, ganjar la tazarni, jangan biar aku tak ada zuriat. Fardau anta khairul warisin, engkau yang sebaik-baik beri zuriat. Buku doa kuning ni tuan-tuan boleh dapatkan. Satu lagi Manzil Sahih Abu Daud. Satu orang gila jumpa Nabi bawa, orang bawa dia, Nabi baca Al-Quran Manzil ni,
dia punya gila sihat. Hadis Sahih Abu Daud. Jadi kalau tuan-puan keluarga sakit-sakit, ada apa-apa masalah dalam keluarga, tuan-puan baca je manzil ni sendiri. Baca, tuan tiup ke air bagi anak minum, ataupun tuan baca sama-sama dalam keluarga. Amalkan jadi amalan harian tuan-puan. Dalam ni juga ada munjiat. Muhammad Ibn Sirin kata ada 7 ayat dalam Quran jadi obat bagi segala masalah. Muhammad Ibn Sirin, anak murid Ibnu Abbas, ulama besar. Amalkan ayat ni. Saya seronok nak share dengan tuan-puan. Jadikan amalan harian. Boleh insya-Allah kan? Ada ayat syifa. Amalkan. Memang mujarab. Jangan tinggalkan doktor, hospital, meninggalkan usaha ni satu kebodohan, jahil. Tak nak berusaha, tak nak pergi hospital, bodoh, jahil. Tapi siapa mana rendah kepada doa-doa dan amalan agama, disesat. Mulai apa doa ni, doa, cuba doa bagi semua sihat tak. Pandang rendahkan doa ni sesat. Jadi amalkan ni manzil. Satu lagi saya tulis buku Isteriku Bidadari. Saya tak ada jual ni, dia orang jual kat luar tu. Isteriku Bidadari. Ada kawan saya tolong jual. Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Bagus baca. Ramai suami-suami baca, dia kata oh macam ni kehidupan keluarga. Dia baca sifat-sifat dalam keluarga, kisah-kisah semasa. Ada 11 perkara saya share. Ada seorang abang dia baca, dia jadi lemah lembut, dia sayang keluarga, dia peluk anak-anak. Tak pernah dia buat suap anak-anak. Dia baca. Tapi dia baru baca sampai muka surat 6. Dia dah hamal banyak dah. Lepas tu dia tak baca-baca dah, sampai surat 6 je. Jadi kalau abang beli buku ni, baca sampai muka surat 6. Satu lagi menelusuri cinta, lalu hidup dengan cinta dan sayang. Siapa dah tak bercinta, beli buku ni, mudah-mudahan dapat bercinta balik semula. 2 buku ni untuk suami isteri. Satu ni buku 100 kisah sahabat mati syahid. Saya kumpulkan, bagus anak-anak muda baca supaya ada semangat berjuang untuk agama. Kalau tak, kita ingat hidup kita makan, minum. Makan mana? Bang, makan mana? Nak tidur mana malam ni? Nak jalan mana? Makan apa? Tidur mana? Jalan mana? Pakai apa? Lansir warna apa? Nak pergi mana? Kenderaan apa baru? Tapi tak pernah tanya, bang, macam mana akhirat kita esok? Orang dulu selalu berbual akhirat. Jadi baca kisah ni. Ada 100 kisah sahabat mati syahid. Saya cuma kumpulkan. Saya tak ada hurai-hurai pun. Kisah daripada hadis riwayat yang sebenar. Saya tulis semua sumber-sumber dia tu kat bawah. Tuan boleh baca. Satu lagi, Tangisan Umat, buku yang saya mula-mula tulis. Saya kalau jumpa mana-mana ketua negara, pemimpin-pemimpin, saya selalu hadiahkan buku ni supaya mereka tahu apa tujuan sebenar kita dihantar dalam dunia. Banyak sekolah-sekolah agama, madrasah kawan-kawan saya jadikan bahan bacaan dia supaya ada jiwa agama. Tengok remaja apa fikir Nabi, tengok wanita apa fikir Nabi Muhammad SAW, tengok ulama apa fikir Nabi SAW, tengok setiap orang apa fikir Nabi, supaya menangis. Belilah, kalau tak nangis pulang baliklah. Saya gurau je. Tuan-puan boleh dapatkan buku-buku ni ada kat luar sana. Saya sikit nak ni, tuan-puan Ahad ni saya ada program. Siapa nak hantar anak-anak untuk bersama saya 3 hari, 2 malam dekat Kuala Kubu Baru. Ada bayaran ni lah sebab dekat resort kan. Kalau tuan-puan nak hantar anak-anak boleh. 3 hari 2 malam dekat Kuala Kubu Baru. Ramai budak-budak bila ni saya sambil ada dia punya seronok-seronok juga. Tapi saya ada hidupkan amalan-amalan sikit-sikit macam rehlah sambil-sambil. Saya ajar-ajar dia orang cerita-cerita akhirat, cerita iman. Siapa tuan-puan nak hantar anak-anak, anak saudara, adik-adik, boleh hantar kat saya. Siapa nak hantar anak dia, angkat tangan. Hari Ahad ni Kuala Kubu Baru. Tuan boleh ambil nombor telefon ni. Siapa nak hantar 017 siapa nak ambil 017 3666 848 017 3666 848. Kalau siapa nak hantar anak, pendaftaran sebelum pukul 10 dekat Kem Bina Semangat Kuala Kubu Baru, belakang dengan Darul Quran, Kuala Kubu Baru. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih semua. Cukuplah, banyak lagi nak share waktu lain. Saya minta maaf ambil banyak masa. Tuan-tuan, kadang-kadang sembahyang isyak lambat ni juga sunnah sikit. Pernah Nabi Muhammad SAW, sahabat tunggu-tunggu, Hayatus Sahabah, Syekh Sa'ad Al-Khalawi baca. Dia kena baca kisah Hayatus Sahabah. Saya dengar sendiri. Lepas isyak, lepas maghrib, Nabi tak datang-datang isyak, lewat dah. Sahabat semua dah tertidur-tidur, sengguk-sengguk dah sahabat. Nabi sibuk buat dakwah. Orang dulu macam tu. Tak puas hati tengok masjid, nak ajak orang datang masjid. Lepas maghrib pergi buat dakwah. Nabi lambat sembahyang isyak. Sampai sahabat dah banyak dalam riwayat tu tersengguk-sengguk dah. Macam kita kan, dia tersengguk-sengguk dah. Bagus tu, kira dah hidup sunnah lah tu. Ramai dah tersengguk-sengguk tunggu isyak. Mana imam tak datang-datang. Orang lain tak jadi imam, kalau Nabi jadi imam. Sampai tunggu-tunggu, last sekali Nabi Muhammad SAW datang. Lepas sembahyang isyak, sahabat banyak semua dah pensan. Penat sangat lagi tu, semua sahabat dah pensan. Semua dah berehat. Nabi SAW tak balik lagi. Nabi ada lagi takaza agama. Nabi pergi rumah orang Ansar.
Nabi pergi rumah orang Ansar, ada sekumpulan Ansar yang dikumpulkan. Nabi menangis-nangis cerita pada mereka tentang pengorbanan orang Muhajirin. Ada isu dia, Nabi dakwah. Nabi balik rumah, Aisyah tak tidur lagi tunggu Nabi. Isteri Nabi pun tak tidur lagi tunggu suami. Dia tunggu Nabi SAW balik. Nabi tengok Aisyah dah penat, Nabi suruh Aisyah berehat. Nabi terus semayang sampai pagi. Pernah terjadi begitu. Dan sunnah bagi orang dulu, malam ni bahagi pada 3. Kalau tuan-tuan baca tak sempat nak cerita, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua mereka ni, kesemua mereka ni biasa itikaf dalam masjid waktu malam. Kesemua mereka ni biasa itikaf dalam masjid waktu malam. Tuan-puan yang kata Nabi tak pernah tidur kat masjid, tuan-puan baca kisah dia, semua ni Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua itikaf kat masjid. Untuk itu jangan halang orang itikaf dalam masjid. Itu pertama. Kedua, sunnah semua mana-mana 4 orang ketua-ketua ni, kalau tuan-puan nak jadi ketua, tuan-puan kena biasa tidur kat masjid. Kalau tak boleh tidur kat masjid, mana tak boleh jadi ketua lagi lah. Ketua keluarga pun tak boleh. Pertama. Kedua, semua mereka ini waktu malam, bangun malam tahajud dan menangis, baca Quran, tahajud, menangis. Ketiga, semua mereka ni melayani isteri dengan baik. Keempat, semua mereka ini setiap malam akan cari orang miskin, anak yatim bagi makan. Dan kalau orang sesat dibimbing. Malam mereka dibahagikan kepada 3 tu, tidur bersama keluarga, atau sebahagiannya untuk sembahyang menangis, sebahagian lagi berjumpa dengan umat. Tu amalan mereka waktu malam. 3 waktu malam. Jadi tuan-tuan kena buat amalan tu. Boleh insya-Allah, siapa nak buat amalan tu angkat tangan. Setiap malam bagi 3. Mana kurang tidur malam dah. Jadi kurang-kurang sikit lah, tak dapat banyak sikit. Pukul 5 tu bangun, sembahyang 2 rakaat, lepas tu beli makanan, hantar kat orang miskin. Bagi 2-3 orang pun cukup lah. Bagi orang miskin makan. Cari orang susah, jiran susah, pergi letak. Kalau orang dulu, Imam Ali Zainal Abidin, bila dia mati, bila dia meninggal, banyak rumah, ratus rumah diketahui. Rupanya orang yang bagi makan letak roti depan orang dulu senang makan roti. Tempat kita susah sikit kan, nasi lemak letak depan rumah kan. Roti, dia letak roti kering tu letak depan semua rumah orang. Orang bangun pagi ada roti sarapan pagi dah. Bangun-bangun dia dah ada sarapan pagi dah. Jadi suka memberi. Tuan-tuan mula kat masjid, habis kuliah subuh je semua dah letak makanan kat belakang kan. Berebut-rebut hikmat, suka hikmat orang lain. Boleh insya-Allah. Mudah Allah SWT terima kita doa sama-sama. Minta maaf banyak ya, ambil masa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtadan. Allahumma hdi ummatan habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir wa aslih ummatan habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna juhdan nabi sallallahu alaihi wasallam naiban khalifatan lillahi wa rasulih. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Ya Allah, tak ada siapa yang pernah sayang kami macam Kau sayang kami. Ya Allah, dulu kami sesat, kami tak tahu apa jadi dengan hidup kami. Keluarga kami musnah, kami tak bahagia, kami tak ada tujuan hidup. Ya Allah, sampai satu hari Engkau selamatkan kami. Ya Allah, setelah kenal Engkau, hidup kami berubah. Ya Allah, setelah kenal Engkau, hidup kami berubah. Ya Allah, kami sangat bahagia jadi orang Islam. Ya Allah, kami sangat bahagia jadi orang Islam. Ya Allah, terima kasih sebab selamatkan kami. Ya Allah, kami tak tahu nak cakap macam mana, tapi kami sangat beruntung dapat kenal Engkau. Kami sangat bahagia jadi orang Islam. Ya Allah, terima kasih kutip kami daripada longkang tempat yang kotor. Kau hadiahkan kami dapat Islam. Ya Allah, terima kasih kutip kami, ambil kami, kenalkan kami dengan usaha dakwah, usaha agama, usaha Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau tak kami tak tahu apa jadi dengan hidup kami. Ya Allah, kami tak tahu apa jadi dengan hidup kami. Terima kasih, ambil kami, selamatkan kami. Ya Allah, terima kasih sayang mak ayah kami. Ya Allah, terima kasih hadiahkan kami mak ayah yang sangat baik.
Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Kami sangat bahagia bila tengok mak ayah kami dapat Islam. Kami sangat bahagia tengok mak ayah kami sembahyang buat kali pertama. Kami sangat bahagia tengok mak ayah kami sayangkan Nabi Muhammad SAW. Kami bahagia bila mak ayah kami sokong, peluk kami untuk supaya kami teruskan perjuangan agama ini. Ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Mereka banyak bagi semangat pada kami untuk buat kebaikan dalam dunia ni. Mak ayah kami banyak bimbing kami dalam hidup kami. Ya Allah, ada antara kami mak ayah kami telah meninggal dunia, antara mak ayah kami masih hidup. Bagi mereka sihat, panjangkan umur mereka, beri mereka bahagia. Kebahagiaan mak ayah kami itulah kebahagiaan buat kami. Ya Allah, ya Allah, ada antara kami mak ayah kami telah meninggal dunia. Kami sangat rindu mak ayah kami. Kami selalu sibuk dengan belajar agama, dengan kerja-kerja dakwah. Kami tak sempat nak khidmat mak ayah kami. Ya Allah, kami rindu nak khidmat mak ayah kami. Ampunkan dosa kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, temukan kami dan mak ayah kami dalam syurga Firdausmu. Ya Allah, sayangilah mak ayah kami. Jagakan mereka untuk kami. Kalau ada pahala untuk dakwah kami, majlis ilmu kami, majlis fikir kami hadiahkan buat mak dan ayah yang kami sayangi. Ya Allah, kami hadiahkan buat mak dan ayah yang kami sayangi. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Ya Allah, jaga mak ayah kami. Ya Allah, kami sayang isteri kami. Ya Allah, kami sayang isteri kami. Sayangilah isteri kami. Terima kasih beri isteri yang sama-sama kami. Bantu kami dalam kami untuk meneruskan dakwah dan kebaikan ini. Ya Allah, beri kesihatan, kekuatan buat isteri kami. Sayangilah isteri kami. Kami redha dengan isteri kami. Kekurangan kami dalam menyayangi dan membimbing isteri kami, Kau maafkan. Ya Allah, maafkan kami. Kalau isteri kami kurang dalam buat baik, itu semua salah kami. Kami tak bimbing mereka dengan betul. Maafkan kami. Ya Allah, kami sayang anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami. Kami kadang-kadang sibuk sana sini. Kami tak sempat beri masa untuk anak-anak kami. Tolonglah jagakan anak-anak kami untuk kami. Tolong bimbing, pimpin anak-anak kami. Berilah kami dapat bimbing isteri kami, anak-anak kami dengan baik. Ya Allah, jagakan anak-anak kami. Jadikan mereka da'i-da'i yang bawa Islam seluruh dunia. Kami sedih, Ya Allah. Ya Allah, kami sedih tengok anak-anak muda kami kat luar sana. Kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Kami tak tahu apa kami nak buat. Banyak anak-anak muda kami jumpa, kami uruskan jenazah mereka. Mereka mati sebab dadah. Banyak anak-anak muda mati sebab dadah, sebab dosa, sebab maksiat. Ya Allah, kami sayang anak-anak muda kami. Ramai kami uruskan jenazah mereka 20 tahun. Mereka mati sebab dadah, sebab dosa, benda yang bukan-bukan mereka lakukan. Wahai Allah, kami sedih bila jumpa anak muda kami dekat luar sana, kat kelab-kelab malam di mana-mana. Bahkan di universiti, banyak anak muda dah tak semayang. Ya Allah, banyak anak muda kami tak semayang. Kami tak tahu apa kami nak buat. Kami minta maaf, kami minta ampun. Kami minta maaf, kami minta ampun. Kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, tolonglah selamatkan anak-anak muda kami. Tunjuk kami apa patut kami buat. Tunjuk kami apa patut kami buat. Anak-anak ni semua baik-baik. Bila kami suap peluk mereka, mereka suka dengan nasihat yang baik. Tapi kami tak tahu apa kami nak buat. Kami sibuk, tak sempat nak bagi masa untuk mereka. Kami sibuk, kami tak sempat nak bagi masa untuk umat ini. Maafkanlah kami. Kami selalu sibuk, kami tak sempat bagi masa untuk umat ini. Maafkanlah kami. Ya Allah, kami selalu sibuk, kami tak sempat nak bagi masa untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk anak-anak orang Islam yang lain. Maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Kami minta ampun. Kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion orang belum Islam. Berilah hidayah pada 5 bilion orang bukan Islam datang pada Islam. Ya Allah, ada antara kami, ahli keluarga kami belum Islam. Kami sangat sayangkan adik, abang-abang kakak kami, tapi mereka tak kenal Engkau lagi. Ya Allah, kami makan minum dengan mereka. Kami selalu belanja mereka, makan dengan kami. Kami bawa mereka berjalan-jalan. Kami bergurau, berbual dengan mereka. Kami ikram mereka. Tapi kami tak boleh beri hidayah pada siapa yang kami nak. Engkau yang beri hidayah pada siapa yang Kau nak. Ya Allah, kami sedih. Kami mengadu kesedihan kami hanya pada Engkau. Kami sedih bila tengok ada ahli keluarga kami yang mati tanpa Islam.
Kami tahu kami tak akan jumpa mereka lagi sampai bila-bila. Buat keluarga kami yang masih hidup, berilah hidayah pada mereka. Bukakanlah hati mereka, fahamkan mereka bahawa tiada Tuhan melainkan Kau. Bukakan hati ahli keluarga kami, buka hati mereka, fahamkan mereka bahawa tiada Tuhan melainkan Kau. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Kau, ya Allah. Buka hati mereka untuk meyakini, mengenali manusia yang paling mulia dalam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kenalkan mereka dengan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan Maha Baik, Maha Penyayang. Anak-anak saudara kami yang belum Islam, beri hidayah datang pada Islam. Mereka kecil-kecil, ya Allah, macam anak-anak kami, mereka tak tahu apa-apa. Kami tak tahu macam mana juga nak ajak mereka. Tolonglah kami, ya Allah, bukalah hati anak-anak saudara kami. Temukanlah mereka dengan sesuatu yang akhirnya mereka mendapat hidayah. Wahai Allah, Engkau boleh beri hidayah pada siapa yang Kau nak. Wahai Allah, bantulah, pilihlah keluarga kami. Ya Allah, kami bersyukur teramat sebab Engkau beri kami Islam. Itu pun satu anugerah yang sangat berharga buat kami dan mak ayah kami, dan sebahagian daripada kami dan keluarga kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dulu kami kali pertama dengan nama Nabi Muhammad SAW, kami jatuh cinta dengan Nabi, kami nak bertemu dengan Nabi SAW. Kami tak pernah tahu pun dalam dunia ada manusia sebaik beliau. Ya Allah, temukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kami nak cakap terima kasih sebab air mata dan darah Nabi keluarga kami dapat Islam. Kami nak cium tangan Nabi kami, kami nak cium Nabi kami, kami nak cium dahi Nabi kami, kami nak pegang kaki beliau, kami nak cakap terima kasih. Ya Allah, kami nak peluk Nabi kami, kami nak cakap terima kasih sebab pengorbanan air mata keluarga Nabi, keluarga kami dapat Islam. Ya Allah, Khadijah lapar sakit, Zainab ditombak, Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan ramai orang. Wahai Allah, anak-anak Nabi susah sakit, ada yang mati kerana Nabi berdakwah, kerana ayah beliau seorang pejuang agama, Rasul yang paling mulia. Ya Allah, temukan kami dengan keluarga kami, dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temu kami dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya Allah, ya Allah, dulu Islam bawa kasih sayang dalam dunia. I know Islam banyak bergaduh sama sendiri, bermusuh. Kami tak tahu kenapa, ya Allah. Satukanlah hati kami semua, letakkanlah hati kami dalam kasih sayang, dalam menghidupkan Islam ini. Satukan hati kami di masjid dengan amal agama, dengan sunnah Nabi. Ya Allah, Tuhan Maha Baik, Maha Penyayang, bahagiakan setiap ahli keluarga kami, anak-anak, mak ayah kami, mak ayah mertua kami, menantu kami, jiran-jiran kami, kawan pejabat kami, atasan bawahan kami. Ya Allah, guru-guru, cikgu-cikgu, ulama-ulama yang banyak bimbing kami, hadiah kami ke syurga Firdaus-Mu. Buat yang telah meninggal dunia, hadiah kami ke syurga Firdaus-Mu. Anak isteri Engkau mereka jaga, berkati. Yang masih hidup, beri kesihatan yang baik, beri keberkatan hidup, kebahagiaan buat semua guru-guru, alim ulama yang sangat kami sayangi. Beri berkati umur mereka untuk mereka bimbing dan pimpin kami dengan kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Penyayang, kalau ni hari terakhir kami dalam dunia, kami pun tak tahu. Ya Allah, kami pohon Kau maafkanlah kami. Ya Allah, kami buat ni semua, kami nak Kau maafkan kami. Kami tak kisah yang lain-lain, jangan marah kami. Kalau Engkau marah kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, maafkanlah kami, terima kami, ampunkan semua dosa kami. Kami semua bertaubat pada Engkau, maafkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.